المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب. Alhamdulillah, selamat kita bertemu semula dalam pengajian kita pada malam ni. Kita jawab soalan dulu. Bolehkah seorang salat sunat ihram di rumah sebelum berangkat repot jika kita akan masuk Mekah terus? Tidak disuruh. Selepas awak salat sunat ihram, awak kena jatuh niat. So kita di rumah salat sunat musafir. Okey? Dia nak pergi Mekah, nak pergi Madinah, kita nak musafir, salat 2 rakaat. Okey. Bolehkah kita solat sunat ihram di Masjidil Haram atau di hotel sebelum berangkat ke Tanaim jika kita akan menaikkan umrah kedua? Solat sunat ihram di Tanaim. Sabar-sabarlah, kita belum masuk pun bab dia. Okey? Nanti semua saya explain. Nanti awak tak tahu kat mana nak solat sunat ihram, saya akan terangkan insya-Allah. So kita mesti lagi, ni belum belajar tau. Masih lagi persiapan sebelum berangkat. Okey? Kita dah dengar minggu lepas, yakni sebelum kita berangkat, kita disuruh pagi-pagi, hari ni kita nak belayar, pagi-pagi bersihkan diri, ketip kuku kita, cuci rambut kita, bersihkan bulu ketiak dan sebagainya. Okey? Seluruh tubuh badan dibersihkan. Tak ada diet apa-apa, just mandi, cuci kepala saya, bersihkan diri. Baik lelaki, baik perempuan. Lelaki dia andam, misai, janggut dia semua. Okay. Kemudian lagi 3 jam atau 2 jam kita akan keluar rumah, baru kita mandi. Mandi apa? Mandi sunat ihram. Tapi tidak solat ihram. Kalau solat sunat ihram, bila kita nak jatuh niat. Mandi sunat ihram bagi orang yang nak pergi Mekah. Mandi sunat kerana nak memasuki kota Madinah bagi orang yang nak pergi Madinah. Setelah kita habis mandi, okay, kita keluar. Yang nak pergi Madinah, lelaki perempuan nak pergi Mekah atau Madinah, pakaian mesti menutup aurat. Tapi bagi lelaki, kalau dia nak pergi Madinah, dia pakai pakaian biasa, tak ada ihram. Kalau dia nak masuk Mekah, dia pakailah pakaian ihram daripada rumah. Macam mana nak pakai pakaian dia, nak tutup macam mana tu kita hari ni nak fokuskan. Dia tutup aurat dia betul-betul lelaki. Dia pakai pakaian, kalau dia kata saya nak pakai baju kurung, mungkin saya salin di airport, haruslah. Tapi jaga, jangan dada terdedah pada perempuan lain. Kalau kata kita orang lelaki kan tak haram. Memang tak haram jatuh maruah. Kita tak nak semua berlaku. Okey. Kalau dalam kapal terbang lagi tak elok sebab tempat terlalu kecil, takut nanti pakaian awak kena najis. Okey. Baik, bila dah habis pakaian dah pakai, orang lelaki dan perempuan yang nak pergi Mekah atau Madinah, termasuk juga tadi soal mandi, orang perempuan yang dalam uzur juga mandi. Sebab mandi ni tak disuruh solat. Just mandi kerana kita nak masuk ke tempat yang baik. Okay? Tapi bila kita dah siap pakaian, perempuan-perempuan yang uzur tetap dia menghadap kiblat dan berdoa dan berzikir. Dia tak solat saja. Okay? Dia tidak solat sunat musafir. Tapi yang tidak uzur lelaki perempuan yang nak pergi Mekah atau Madinah, solat 2 rakaat sunat musafir. Bukan sunat ihram. Sebab kita tak jatuh niat sekarang. Kita masih kat Singapura, jauh lagi. Solat sunat ihram. Lepas kita solat sunat ihram, ada doa musafir. Dalam risalah awak tu ada dia punya doa.
atau di usia haji mesti kasih doa lagi panjang ada lagi doa. Okey, awak boleh cakap semua dalam bahasa Arab, awak boleh baca doa lagi bahasa Melayu, doa apa awak nak doa. Okey. Kalau awak kata saya tak hafal, tengoklah buku. Okey. Saya tak kenal huruf, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa nak cakap? Kadang kita hidup berpuluh-puluh tahun, dunia kita kenal, macam-macam kita kenal, Al-Quran tak kenal. Okey, apa nak buatlah. Okey. Dan bagi yang mau, yang boleh, yang mau dia tidak wajib nak buat tak buat tak apa. Kita baca macam doa dan kita baca selain daripada doa-doa yang biasa kita amalkan, kita baca 10 surah. Saya dah terangkan dalam nota awak ada kan? Surah Insyirah, ini Alam Nashrah. Lepas tu kita baca surah Qadr, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lepas tu kita baca surah Asr. Lepas tu kita baca surah Fil, surah Quraisy, surah Kafirun, surah Nasr, Ikhlas, Falaq dan Nas, 10 surah. Dan doa pun tak, kita nak doa, kita minta pada Allah. Lepas tu kita pun mulai keluar rumah. Kalau boleh, hari yang kita nak keluar tu, kalau ada orang tertentu yang ziarah kita, orang-orang yang soleh, berilah hadiah, sedekah pada mereka. Dan pada keluarga kita yang terdekat, mak-mak kita atau sebagainya, beri hadiah. Kemudian kita nak keluar, kalau nak diazankan, azan, tak nak azan pun terpulang. Kalau diazankan, lepas azan, jawab doa azan. Lepas tu kita keluar rumah, jangan kelang kabut, keluar dengan kaki kanan dan berdoa bismillahi amantu billah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini paling kurang. Doa-doa itu semua ada, sudah diberikan dalam nota. Dan kita terus naik ke kenderaan kita sampai di airport. Kita akan bersalam-salaman, berdakap-dakap. Ingat, kita nak pergi buat ibadah haji, kita nak pergi buat ibadah umrah, kita nak dekatkan diri pada Allah, nak minta ampun pada Allah, nak jadi hamba Allah yang baik. Jangan bersentuhan, bersalaman dengan mana-mana. Saya tak sentuh. Lepas tadi saya gerbak rebut bising. Okey. Kita yang lelaki jangan bersalam-salaman, berdakap dengan perempuan yang bukan mahram dia. Orang perempuan jangan bersalaman dan berdakap dengan lelaki yang bukan mahramnya. Hukumnya adalah haram. Okey? Kalau siapa pun dalam dunia bilang darurat ni semua, kita pegang Nabi Muhammad SAW, bukan pegang ustaz-ustazah. Tak ada darurat dalam soal ini. Orang dahulu pun kita boleh cakap, minta maaf, saya dengan awak batal wudu. Tak boleh salam. Kita nak jaga hati orang, jangan kecil hati, kita makan masuk neraka ni. Okey, so kita pegang kuat perkara ni, masuk, selesai urusan immigration. Apa cerita yang ini? Selesai urusan immigration semua, okey, kita akan pasport kita dah diperiksa, kita akan pergi ke gate yang kita nak tetapkan. Tolonglah jaga akhlak, jaga lidah. Lidah ni sangat mustahak. Okey. Kadang-kadang perjalanan jauh kita merungut, jauh nak, penatlah, tak tahanlah, apalah punya, tahu nak tahu pergi dekat-dekat. Okey. Tolong jaga lidah. Setiap perkataan ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak keluar satu perkataan dari mulut kita melainkan ditulis oleh malaikat raqib dan atid, dan ini akan mendapat balasan di akhirat, baiknya atau buruknya. So kita jaga, bersabar saja sampai ke tempat duduk kita. Kita tengok ada tempat duduk. Tak ada tempat duduk, tak apalah, sabar. Jangan merungut, jangan buat muka. Tengok sesama kita nak pergi umrah, nak pergi haji. Ini semua jemaah kita, orang Islam. Tengok orang perempuan, jangan muka bertangkup. Tak ada kita lebih hebat dari mereka. Okey? Kita dengan mereka barangkali kita lebih rendah dari mereka. Bersalam-salaman, bersenyum-senyum. Ini baik, ini sedekah. Kita tak sedekah duit, kita sedekah senyuman. Okey? Tempat duduk kita, kalau ada orang tua nak duduk, kasih. Kalau ada barang kita turunkan. Okey, naik kapal terbang, sabar banyak, jangan rushing. Kita sudah nak pergi ke Mekah tau. Perangai kita kalau tak diubah daripada permulaan sampai nak belayar pun tak berubah. Kita tak pentingkan orang, kita penting diri sendiri. Kita tolak-tolak orang. Kalau orang kat depan tu lambat, kalau leceh lah orang tu ni lambat. Itu jalan tu kemut-kemut macam orang mengambil, ini semua dosa. Okey, Allah uji kita dengan bermacam-macam ujian. So kita
Dia jalan lambat, sabarlah. Mungkin ini satu training, tarbiyah pada nafsu kita. Dia jalan orang tua atau orang ni sakit kaki. Kita kadang not happy lah orang tu jalan lambat. Kaki dia sakit, kaki kita kuat. Besok satu hari kaki kita sakit macam mana? Okay? Sampai ke atas pun saya cakap, tengah nak tukar duduk tu jangan tukar-tukar seat dulu. Biar semua settle baru tukar seat, nanti menyusahkan orang. Okay? Bila semua sudah settle nak tukar seat, kena tukar apa, tak, itu boleh buat kemudian. Kapal terbang pun kita dah masuk, kita duduk. Kapal terbang mulai berjalan, kita baca doa, jangan tak baca. Apa kita nak baca? Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baca ini subhanallah ni dinamakan al-baqatus shalihat 7 kali. Okey. Dan bacalah apa doa wana ayatul kursi, apa-apa zikir yang kita biasa baca-bacalah saat terbang sudah tengah nak naik. Bila sudah jalan kat orang dah naik atas dah betul, lepas setengah jam lebih kurang kita diberi minum air. Lepas minum air dalam 1 jam lebih kita dapat makan. Lepas makan jatuhkan niat. Saya takut tertidur lepas tu. Okey, habis dia makan, sebelum makan pun dah boleh, tapi biar kita jauhkan sikit. Lepas makan jatuhkan niat. Niat macam mana kita akan belajar. Yang penting awak niat. Niat kalau haji, niat haji. Niat kalau haji ifrad, niat haji. Haji tamatuk, niat umrah. Haji kiran, niat haji dan umrah. Okay? Bila kita sudah jatuhkan niat saja, kita sudah masuk dalam ibadah umrah atau ibadah haji. Mana kita kena jaga semua pantang larangnya. Wajib jaga, langgah kena bayar dam. Okay? Awak sudah dalam ibadah. Saya dalam kapal terbang, yes, sudah dalam ibadah. Tapi tadi Ustazah tak cakap pasal salat sunat ihram. Minggu lepas saya dah terangkan. Agak payah kita nak buat di dalam kapal terbang kan. Kalau laki-laki mungkin kita bilang dia boleh pakai spray. Saya dah terangkan, pakai spray. Mesti air menitis muka, tangan, kaki. Kepala saja boleh sapu. Orang perempuan nak pakai spray, ini tak boleh lah. Kerana apa? Dia nak kena buka aurat dia kan. Dan buka aurat ni laki-laki ada dalam kapal terbang, haram tak? Haram. So kita tinggalkan. Kita boleh tak saya tayamum? Boleh lah. Kalau orang laki-laki dia no problem, dia tak ada spray, dia pakai tayamum. Tak ada bawa tayamum, tapuk belakang seat kapal terbang pun boleh. Tapi bagi orang perempuan itu pun tak boleh. Sebab dia kena buka juga tangan dia. So kita tinggalkanlah. Saat ini dalam keadaan darurat. Nanti besok kita sampai ke Mekah, kita nak buat umrah nombor 2, nombor 3, nombor 4, baru kita buat dengan sempurna. Kita salat dulu, baru kita jatuhkan niat. Dalam kapal terbang hanya kita jatuhkan niat. Lepas jatuhkan niat, kita talbiyah. Kita sudah berada dalam ibadah. So jaga akhlak, perkataan, perbuatan kita dan sebagainya dalam kapal terbang, turun kapal terbang, di immigration. Okay? Tengah nak tolak barang, bas jauh, awak kena daripada sini nak kena jalan, naik salah lecehnya, tak macam Singapura. Singapura punya airport canggih, gedebak-gedebuk, jagalah lidah. Okay? Ni Arab Saudi duit dia banyak, airport dia pun tak boleh bikin canggih-canggih sikit. Gitu lah, ni semua nak jaga. Ni kita tak perasan tau, minor-minor things ni. Yang kecil-kecil yang merosakkan kita tak perasan. Ini mulut betul-betul nak jaga. Sebab tu kita cuba try. Cuba try. Ingatkan hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari kemudian, cakap yang baik ataupun diam. So kalau kita rasa kita nak mengomel, lebih baik diamlah. Diam tak dapat dosa kan? So jaga sampailah kita semua dah settle. Satu perkara yang mesti kita ingat, kita akan kena waktu-waktu salat fardu dalam sebelum kita sampai Mekah atau Madinah. So awak mesti buat awak punya salat fardu. Jangan kita tinggalkan salat fardu. Kalau kita dalam kapal terbang sekalipun, kalau misalnya awak belayar pukul 5 petang, pukul 5 petang punya pelayaran, mungkin awak kata 5 petang awak sampai 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 tolak mungkin 9 malam. Awak mungkin salat zuhur kat Singapura, awak salat nanti semua akan kita belajar. Cuma saya cakap aja, salat zuhur awak jamak pada asar tamam. Dan awak salat musafir, awak keluar rumah.
So awak Zuhur dan Asar dah selesai. Tapi sekarang Maghrib awak dalam kapal terbang, awak boleh niat saja aku jamakkan Maghrib pada Isyak. Sampai dia Jeddah dah selesai semua soal immigration, nak tunggu bas salat dah Isyak awak dan Maghrib. Awak kata saya akan pergi ke Mekah, saya rasa saya sampai ke Mekah dan sebelum subuh. Kalau awak yakin awak boleh sampai sebelum subuh, awak boleh solat dekat Mekah. Tapi kalau awak rasa tak boleh sampai, takut ada masalah dan sebagainya, dah settle saja immigration awak dari di Jeddah, awak salat Maghrib dan Isyak. Dan awak belum sampai destinasi awak, yakni Mekah, awak salat Maghrib 3 dan Isyak boleh buat 2. Kalau awak nak pergi ke Madinah juga, awak buat baik awak salat dulu. Sebab awak pergi kalau Madinah, awak akan kalau sampai pukul 9 malam dengan urusan immigration, maka subuh pun belum sampai kat Madinah. Ada berhentinya, ada macam-macamnya. Okay? So kalau orang yang nak pergi Mekah, dia solat, semua orang solatlah Isyak dan ini. Kalau awak belayar pukul 12 tengah hari, okay, awak belayar pukul 12 tengah hari, awak akan sampai time Singapura pukul 9, awak sampai time sana bagai pukul waktu asar. Tapi kita tak tahu boleh settle tak semua. Okay? Kalau awak rasa tak boleh settle, jamak takdim aja, buat dalam kapal terbang. Okay? Hormatkan waktu, dua-dua. Nanti awak kena qada balik solat ni lah. Sebab itu hormatkan waktu. Ini semua kita akan bincangkan dalam bab solat. Okay? Jadi kita bila dah jatuhkan niat, ingat dah sudah ada dalam ihram. Kena jatuhkan niat paling lewat. Ini paling lewat. Lepas pada ini kena dah. Ialah 1 jam sebelum kapal terbang mendarat di airport. Kalau dah sampai airport baru jatuh niat, sah, tapi kena potong seekor kambing. Sebab awak langgar sempadan. Awak mesti niat dalam kapal terbang. Kalau ingat niat di airport salah kita punya haji atau umrah sah, tapi kita sudah langgar miqat dan itu adalah satu daripada wajib haji, kerana itu 1 ekor kambing mesti ditumbangkan. Okay, so jangan ambil ringan perkara ini. Okay? Baik, itu nanti bab miqat hari ini kita bincang. Ini kita dah bincang, dah lepas kita jatuh niat, kita talbiyah, ini semua kita dah bincangkan. Hari ini saya nak tunjukkan minggu lepas tentang pakaian laki-laki. Lepas kita jatuh niat, kita talbiyah, selawat, doa selawat. Bagi jemaah lelaki hendaklah menutup rapi badannya dengan kain ihram, kecuali apabila hendak mulakan tawaf barulah i'tibah. Jadi mana orang lelaki ni, kalau dia pakai dari Singapura ke, dalam kapal terbang ke, dekat airport Jeddah ke, sampai di Mekah pun, selagi dia belum mulakan tawaf. Selagi dia belum mulakan tawaf, dia tutup rapi. Dua-dua bahu kanan tutup rapi, dada, perut semua tutup. Ini kena jagalah. Jadi orang lelaki dia kena belajar memakai kain ihram. Macam mana dia nak pakai kain ihram agar tidak terboseh-boseh, tidak terlepas dan sebagainya. Itu nanti kita bincang tentang macam mana nak pakai dan sebagainya. Mungkin orang lelaki dia boleh belajar orang lelaki lah. Tetapi bila dia dapat tu dia kena praktis kat rumah. Okay? Jadi sampai dia berdiri depan Kaabah, nak mulakan tawaf, baru dia akan i'tibah. I'tibah ialah buka bahu kanan. Lain tutup. Bahu kanan ni dibuka, ditaruh kain ihram bawah ketiak kanan. Kalau dia jalan, kat Singapura ke kat mana, kat terbang ke kat airport ke kat mana, bahu kanan ke bahu kiri terbuka, tidak dosa. Tapi dia telah buat sesuatu menyalahi sunnah. Okay, dan dia telah kuranglah markah dia. Okay? Dia kurang ihfa. Okay? Jadi kena jaga. Jadi macam mana laki-lakinya pakaian? Ni nampak. Bahu kanan tutup, bahu kiri tutup, dada, perut semua tutup. Ini yang afdal. Tutup semua. Atau ni dia seret kat bawah. Kain ini juga boleh dinaikkan ke atas. Kalau dia naik ke atas, yang leher ni sikit pun tertutup. Tapi ini tak ternampak bagi lelaki, tak apalah sikit tu. Tapi kalau dia nak naikkan ke atas pun boleh.
Tapi mana dia orang lelaki yang pakai pakaian yang sempurna sebelum dia lakukan tawaf ialah tutup kanan, bau kiri, seluruh tubuh ditutup. Okey. Ini juga kita tengok, ni yang naikkan ke atas, ni semua naikkan ke atas. Ni boleh. Kita kejaga jangan sampai nampak perut dan sebagainya. Ini pakaian ihram bagi lelaki. Ni lelaki kena jagalah, kena praktis. Kalau mungkin dia tak biasa, tapi kalau dia dah pakai sekali, dah praktis pakai kat dalam rumah ke apa, dia 2-3 kali try, insya-Allah senang saja, tak ada masalah. Tengok kalau nasib baik ditunjuk, tak ada, kadang-kadang video ni tak jalan. Jalan. Kain ihram ditunjukkan. Tadi awak nampak ada orang pakai topi-topi kuning. Inilah yang kelakar. Kalau orang Indonesia, perempuan dia nanti pakai telekung, lepas tu atas pakai satu selendang lah. Mungkin macam silk gitu, macam warna silk, macam lebih silk, silk mana sutera, lebih kurang macam sutera, merah jambu ke hijau ke sebagainya. Laki-laki pun pakai kain ihram, dia pakai selendang tu diikat. Mungkin susah lah cakap, banyak orang pergi tak cukup ilmu. Kemudian ada orang perempuan, ini yang kadang-kadang kita tengok kelakar, orang perempuan dah pakai telekung, dah pakai apa, pakai topi lagi ke atas. So dia campurlah, cara barat, cara kita, wallahualam, sikit panas tak boleh tahan. Okay, ini semua kita nak kena ambil perhatian lah kan, daripada kita pakai jelas mata. Okay, sebab awak pakai topi tu dah ganjil sangat nak bagi perempuan kan. Baik, satu saya nak beritahu sebenarnya saya yang susunkan semua apa-apa yang nak isi dalam slide saya, tapi ada yang dimasukkan oleh tukang buat. Di antaranya yang dimasukkan banyak lagu. Saya sebenarnya saya tak puas hati dan saya nak tahu lah kalau ada di antara awak yang pakar boleh tolong saya nak redo everything. Ni music semua kasi keluar. Nanti memekak saya nak bercakap tak boleh. Banyak sangat lagu nanti keluar. Saya ini orang yang buat, yang bikinkan. Dia masukkan sampai saya nak happy dengan cara ni. Bila tengok yang lama, saya punya yang lama tak macam ini.
Okey, tiba bagi jemaah lelaki, dia hanya buka bahu kanan ketika tawaf dan menutupnya kembali setelah selesai semua urusan dia. Okey, mana kalau orang lelaki tu dari Singapura dia pakaikan ihram, dia tutup semua. Bila dia sampai depan Kaabah, dia nak mulaikan tawaf, pada ketika itu dia akan buka bahu kanan dia. Tawaf dia satu kali pusing, satu tawaf 7 kali pusing. Selesai 7 pusingan tutup balik Tutup balik, baru dia solat sunat tawaf. Kemudian dia berdoa, dia pergi kat Multazam, dia nak minum Zam-Zam, tu semua dia tutup. Sampai dia jalan, dia sekarang nak lakukan sa'i, nak berjalan di antara Bukit Safa dan Marwah. Sampai dia dah berdiri di Bukit Safa, dah berdoa, dah habis, nak mulakan sa'i, baru dibuka balik. Habis sa'i dia tutup balik. Mana bukan kata dah buka tak ada tutup, dah buka ada tutup dia. Okey, jadi orang lelaki kena jaga ni. Sebab ini kadang-kadang ada orang lelaki dia tak ambil berat dalam perkara ni. Dan kita nanti ada gambar-gambar yang akan ditunjukkan lelaki yang macam belengging aja. Pakai dia ada pakai macam muffler, dia ada pakai macam kezari. Subhanallah. So memang tak biasalah kan. So kena cubalah usahakan tahan sedikit panas. Tutup rapi ketika solat tawaf, doa dan sebagainya. Okey. Tutup rapi ketika solat tawaf dan sebagainya. Bila nak pergi sa'i, baru dibuka bahu kanan semula ketika nak mulakan sa'i. Okey? Tapi jangan bimbang, nanti bila sampai masa saya akan ingatkan lagi. Okey? Ini yang dikatakan tiba. Bahu kanan dibuka. Ini untuk laki-laki. Bahu kanan ni dibuka, bahu kiri ditutup dan semua tutup. Ini ketika nak mulakan tawaf. Habis tawaf tutup balik. Nak mulakan sa'i buka balik, habis sa'i tutup balik. Okey. Jadi kalau orang itu nak sekarang nak pergi ke Arafah, di Arafah semua dia pakai laki-laki akan pakai kain ihram. Okey. So dia kena buka bahu kanan tak tutup. Buka ini hanya ketika nak tawaf dan sa'i sahaja. Di tempat-tempat lain ditutup bahu kanan, bahu kiri, seluruh tubuh badan. Walaupun dia berada dalam kemah, lelaki sesama lelaki. Okey? Ini hanya dibuat bila kita nak mulakan tawaf dan nak sa'i. Habis saja tawaf 7 pusingan, tutup balik. Sampai ke tempat sa'i, nak mulakan sa'i, dah habis doa, nak mulakan sa'i, kita baru buka. Habis sa'i, tutup balik. Jadi berarti orang lelaki itu di Padang Arafah, tutup bahu kanan dia. Okey? Mungkin kita bilang, kalau tahun inilah orang pergi, tak begitu panas lah. Pasal kita punya haji dalam bulan 10, akhir bulan 10. So okey juga. Tapi lagi beberapa tahun dia akan turun. Nanti akan sampai bulan haji jatuh bulan 8. Dan 7 bulan 6. Masya Allah. Dia punya panas. 7 jam orang semua dah tak boleh tahan. Panas. 7 jam ujian bagi lelaki. Dia nak buka aja, tak boleh tahan panas. Yang ada dah tak kuasa dia buka, dia pakai yang bawah aja, atas tak pakai. Tak ada berdosa, tapi hilang dia punya marwah. Walau dia lelaki dengan lelaki. Okey. Kalau ikut sunnah Nabi, Nabi tak belenggeng. So kita nak ikut ibadah, nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan dia tidak jumpa Nabi belenggeng depan lelaki, tak ada. Okey. So ini lelaki dengan lelaki. So ingat pakaian macam gini bahu kanan hanya dibuat bila nak lakukan tawaf. Habis tawaf tutup balik, pergi tempat sa'i, bila nak mula sa'i baru buka bahu kanan ni, habis sa'i selesai tutup balik. Ini kalau awak orang tak belajar, dia tak kisah tau.
Dia pakai buat aja. Tapi awak belajar, awak faham. Tiba kita orang lelaki kena tutup semua. Kita cuma buka bau kanan bila nak tawaf dan sa'i. Okey. Di sini kita tengok pakaian sa'i bagi lelaki. Nampak tak ni? Ini special. Dia belum lagi terus. Dia ni tiba kat mana ni? Kat Arafah. Okey. Yang ini dia tutup bau kanan bau kiri tapi tengah-tengah melopong. Yang dia ni lagi style bagus. Dia tiba bau kiri. Dan ni bukan dekat tawaf mesti ingat tempat tiba tempat tawaf dan sa'i saja lain semua kena tutup. Yang ini lagi style, tak tahu apa style lah dia buat. Macam-macam style lah orang tengok. Mungkin kerana keadaan panas dan sebagainya. Sebenarnya Allah uji kita. Bila kita rasa terlalu panas, zikirlah. Dan kita bawa lah aircon sikit. Boleh bawa aircon. Bawa lah dari Singapura aircon. Jadi kalau orang lelaki kau perempuan panas, kau kena bulan 8 kau panas sangat, pasang aircon. Boleh bawa. Masuk dalam luggage awak lah satu. Oh, agaknya Ustaz tu cakap kipas kecil Aircon tu bukan kipas kecil ke apa. Aircon tu dalam badan awak tu. InsyaAllah amalkan. Orang akan nampak awak, orang semua akan panas. Awak pun panas. Tapi awak mungkin awak boleh rasa perlu awak. Tapi awak tak rasa kepanasan yang menyengat, tak ada. Awak akan rasa normal je. Okay? Sebab awak ada aircon. Apa aircon kita? Zikrullah. Selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak baca Al-Quran. InsyaAllah kita takkan panas. Okay? Tapi kalau kita tak pernah selawat, tak pernah zikir, tak pernah apa dan buat, kadang tak buat, kita akan rasalah kepanasan. Okay? Peringatan. Okay? Setiap kali hendak melakukan umrah, hendaklah buat segala persiapan jika dapat. Mandi sunat ihram di hotel. Jatuhkan niat bersyarat di tanah halal seperti tanah Ain, Ji'rana dan lain-lain. Bertalbiyah hingga mulakan tawaf. Okey. Tadi pantang larang tu kita dah settle. Okey. Jadi kita jaga, kita buat. Sekarang kita dah dalam langkah terbang, dah niat dan kita pun sampai ke Mekah. Urusan immigration saya dah nasihatkan, saya dah ingatkan berhati-hati, jangan marah-marah. Nasib kita kadang-kadang kita dapat hari tu yang immigration officer tu mood dia baik. Kalau mood dia baik, no problem, senang saja kerja. Tapi kadang-kadang mood dia swing. Bila mood dia swing, kita kena banyak bersabar. Okay? Kadang-kadang awak dah beratur, dah bagus-bagus. Tiba-tiba datang tok officer, dia tak kasi sini. Pergi sana. Dah pergi sana, dia hantar ke sini. Dan ini boleh berlaku. Orang-orang Arab ni mood dia 10 kali kejap swing. Awak ingat macam okey-okey kena jadi hal. Okay? Dia suruh pergi sana, dia pukul suruh pergi sini, dia suruh pergi sana, dia suruh pergi sini. Kalau kena orang muda-muda okey juga, dia marah jugalah. Kena orang tua penat kan? Tarik sana, pergi sana. Ini kena banyak sabar. Allah nak uji kita punya kesabaran. Okay? Lepas tu kadang-kadang kita pun dah beratur betul-betul. Dah betul lah, ini line dah betul. Kita pun bila sampai bagian kita, dia tengok aja kita pijak pula. Yang ada tak kisah tau. Dia ada di line kan. Yang ada tak kisah awak pijak line tu. Dia tetap layan tau. Yang ada mengadu-ngadu, dia tak kasi buat dah taruh pijak tu line kan. Dia panggil orang lain. Kadang-kadang dah sampai temasa awak, dia tengok muka awak, dia ambil kopi dia tuang. Dia minum teh dia. Dia bila kita menanguk lah tunggu. Kadang-kadang awak dah bagus, awak jaga. Ustazah dah cakap, jangan pijak lain. Aku tak pijak lain. Dah bagus lah semua. Ini kita punya turn ni, dah penat juga menunggu. Dah kita punya turn. Tiba-tiba datang satu perempuan Arab. Ingat, kita ni bukan Arab. Perempuan Arab ni pula tak pakai tudung. Modern lah dengan pants suit dia. Kan? Dia datang tak pakai tudung lipstick. Dia cakap Arab kan. Zoom terus pergi depan. Macam mana ni? Berdosa. Ini nama dalam belajar tasawuf. Ini orang borat. Orang borat, orang yang suka jump the queue.
Islam tak kasih anybody jam the queue tanpa sebab. Ini berdosa. Satu daripada maksiat seluruh anggota kalau kita belajar tasawuf. Okay? So ini dia orang berat. Dia just jump the queue dan si immigration officer pasal orang dia, bangsa dia, perempuan lagi, dia layan. So macam-macam perkara boleh berlaku. Kalau tempat immigration semua okey, kadang-kadang lagi satu officer datang nak suruh kita pergi sana, cakaplah baik-baik. Dia buat jemaah kadang-kadang macam jemaah ni kambing-kambing yang dia nak halau. So awak kena tenang, sabar, jangan marah-marah tak terpasal. Okey? So banyak masalah kita akan hadapi. Awak jangan ingat semua tenang. Allah uji kita macam-macam perkara tahu. Daripada mula kita sudah ada azam nak pergi haji, kita register saja dah mulai ada ujian kita. Okey? Dah mulai lagi kalau kota kita dah confirm. Kita confirm nak pergi. Kadang-kadang ujian. Kadang-kadang last minute. Ni Arab Saudi macam-macam lah makarena dia. Allah sajalah beri dia petunjuk. Okay? Kadang-kadang last minute orang nak pergi umrah pun pernah berlaku kan. Dia bilang tag tak adalah, stiker tak adalah, pasal itu kena delay lah lagi. Macam-macam cerita. Actually ni semua perkara remeh-temeh. Semua kalau mereka sistem mereka bagus, semua dah beres. Awak dah tentu nak lepaskan orang pergi haji. Awak dah atau umrah. Awak mesti ada itu tag semua mesti siap lah. Dah habis lah. So kita kena sabarlah. Kena Allah nak tengok celupah tak mulut kita. Kalau mulut ni celupah macam-macam boleh cakap. Okay? So Allah uji kita. Kita kena tenang, sabar. Hidup ni macam-macam ujian. Kita kena tenang, sabar hadapi ni semua. Okay? Jangan cakap Arab ni bodoh punya Arab. Tak guna punya Arab. Jaga. Nabi kita orang Arab. Jangan mudah semudah-mudah lancang keluar mulut. Arab tak guna, Arab bodoh. Jangan cakap begitu. Nabi Muhammad SAW Arab. Bahasa Al-Quran bahasa Arab. Bahasa syurga bahasa Arab. Okay? Jangan kerana satu dua negara yang tak ikut sistem, satu keadaan manusia, semua negara pun ada dari kesilapan, kita nak hina orang Arab. Jaga tu sikit. Okay? So kita sabar sampai dah kita naik bas dan sebagainya. Dah sampai saya dah bilang, awak dah settle semua. Nak settle tu pun kadang-kadang no problem, senang. Kadang-kadang banyak sangat problem. Nak satu pasport tu kita nak pergi, mereka nak chop, kita boleh masuk pergi tempat sini. Dia dah chop, dah check dah apa. Dah clear kan? Kemudian kita kena pusing lagi sana. Dah satu orang nak check and chop. Lepas tu pergi pula orang nak check juga. Sampai 4-5 orang for just one passport. Sini check, sana check, situ check, keluar check. Mabuk dibuatnya. Jaga, mulut nak terkeluar aja kan. Nak terlepas saja. Apa punya sistem? Jaga, aku dah dapat ihram. Awak dah dapat ihram tau? And it's not far tau. Kita keluar di sini Kat sini satu orang check. Kat sini satu orang cek, situ satu orang cek, sana tu nak sampai ujung 5 orang nak cek. Betul tak betul? Mungkin kita marah. Diamkan saja, ikutkan saja. Okey? Habis nak ambil beg. Bila ambil beg, ya Allah, tunggang langgang mana beg aku, dia tu punya beg dia. Tak tahu harap. Beg semua sama. Sebab tu saya bilang, bikin tanda lah. Yang awak boleh kenal beg awak. Okey? Kemudian kita dah settle, kita keluar, kita nak tunggu, kita solat. Lepas tu kita naik bas. Naik bas, 40 orang satu bas, 40 orang satu bas, 20 orang satu bas, ke 30 orang satu bas. Penuh dan next bus. Awak pula tak kena nasib kita ni, kita kena Allah uji tau. First bus, semua jemaah kita dah lepas. Second bus, jemaah kita lepas. Third bus, jemaah kita. Kita yang nombor 4 ni batch. 4 ni batch, cuma ada 20 orang. Okay? Bas kecil tak boleh. Atau ada, kita cuma ada 12 orang. So dia kena ambil bas kecil. Bas kecil atau van kecil. Okay, bas kecil mesti nak 20 orang. Kita baru ada 12 kan? Kena ambil lagi 8. Habis orang kita semua dah pergi. Lagi 8 mana datang? Nasib awak lah. Dari Malaysia ke, dari Indonesia ke, dari Bangladesh ke, dia akan masuk kan? Untuk penuhkan bas. Dan lepas itu, kalau kita campur dengan orang Bangladesh ke, orang mana negara, orang Malaysia ke orang Indonesia, kita kena pergi ke tempat. Sebab kita kena Syekh Haji ni sebelum masuk Mekah, mereka kena pergi ke tempat, ambil ada satu special pass. Okay, kita tak payah turun, mereka yang akan uruskan. Jadi kena pergi tempat yang orang yang 8 orang main negeri ni.
Lepas tu baru pergi tempat kita, atau pergi tempat kita, lepas tu pergi tempat orang ini. Yang 8 orang ini kita tak biasa, tak selesa. Kadang-kadang kena orang-orang tua-tua. Kalau kena orang tua-tua, nak terberak, nak kencing selalu. Ini biasa-biasalah berlaku. Mak naik dalam lawaz, kita dah nak pergi ni. Sekali nanti yang dah 8 ni, yang seorang bilang dengan ketua dia, aku nak buang air besar. Ini kita berhenti kat mana? Tunggulah waktu tunggu dia pergi buang air besar, uruskan. Lepas setengah jam, 40 minit baru dia datang balik. Orang tua lah jalan, lambat. Okay? Nak buang air besar, nak gitu, nak gini. So all this ujian yang kita hadapi, tolonglah hafal. Rabbana afrir alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhanku, tuangkanlah atas aku kesabaran. Tetapkanlah aku atas agamamu. Bantulah aku terhadap orang yang menentang perintahmu. Ayat 255 surat Al-Baqarah. Mulut selalu tutup. Zikir banyak, jangan mengeluh, belajar bersabar. Kadang-kadang Allah train kita bersabar, kita terlupa. Minggu lepas saya dah cakap kan, kadang-kadang kita tak perasan. Bagi saya kalau pergi hospital nak tunggu apa? Nombor saya 2 jam nak tunggu. 3 jam nak tunggu baru dapat masuk jumpa doktor. Jumpa doktor 5 minit, tunggu 3 jam. Sebenarnya kita marah kan? Tapi kalau awak tengok another angle, Allah melatih kita. Supaya sabarlah. Kita kena hadapi all this. Okay? Kereta bas kita sekarang sudah mulai jalan. Kita talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus dibawalah kata sekarang kita pergi Mekah dulu. Terus dibawa ke Mekah. Okay, sampai di Mekah, urusan sampai ke hotel. Nanti barang-barang kita, kalau hotel ada staff banyak, pegawai syekh kita ada pegawai banyak, okeylah dia boleh bawa turun. Tapi kadang-kadang, yang barang terlampau banyak, pekerja terlampau sikit. Habis laki-laki kita yang kuat-kuat, yang tak kuat tak apalah, perempuan tak payah. Yang kuat-kuat laki-laki, tolonglah sikit. Tapi kadang-kadang kita tengok, tak ada orang nak tolong. Aku dah bayar apa? Nak buat apa aku tolong? Ini sikap selalu ada dalam jiwa kita di akhir zaman. Selalu penting diri sendiri. Okay, sekarang kita dah masuk hotel. Mungkin hotel kasih orange. Itu pun nak berebut. Banyak orange aja. Kadang-kadang ada kasih korma. InsyaAllah semua dapat. Lepas tu sekarang tunggu. Tunggu apa? Kita punya kunci bilik. Tolonglah, jangan cakap bohong. Awak di tanah suci tau. Serah pada Allah bilik mana, tingkat mana awak nak dapat. Jumpa syekh kat Singapura, jumpa syekh kat sana pun bisik-bisik dengan syekh. Ustaz, kasih saya tingkat tak rendah. Kaki tak tahan, kaki sakit. Kaki awak baik tau. Awak bilang sakit, di Mekah, Kabul. Nanti awak tengok kaki awak start sakit. Terima saja, tingkat berapa pun. Kita tak nak tinggi, nanti leceh, nak turun lift. Lift banyak, 6. Bulan haji tak cukup 6. Orang gempur nanti. Nak time waktu solat. So all this problem yang kita akan hadapi. So kita kena terima dengan tenang. Selalu doa saja pada Allah. Sebab kita orang musafir. Dan kita dah sampai ni, kita mungkin kita yang ada masih kat Makkah pun musafir, yang ada mukim. Namun tetap doa kita kabul. Okay? So kita doa. Jangan minta-minta bilik atas, bilik tepi, bilik kanan, bilik ini. Okay? Apa yang kita Allah bagi, alhamdulillah engkau, aku datang negeri engkau, aku tamu engkau ya Allah. Betul kita bayarkan syekh, tapi kita tetamu Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana Allah letakkan kita? Allah yang Maha mengetahui mana yang terbaik untuk kita. Okay? Allah, kita dapat bilik tak bagus awak, tak nampak masjid. Dia tu kata, aku dapat bilik bagus kau, nampak terang masjid. Bilik aku tak bagus. Kat mana awak cakap ni? Awak tak perasan tau. Kita tak perasan selalu. Kita ingat normal. Tapi kita sebenarnya berada di negeri yang paling hebat dalam alam. Okay? Apa saja tau, kita buka tingkap tembok depan kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tutup kali. Apa nak buat? Ada orang buka tingkap tembok. Sebab dia dapat side. Orang ni dapat depan. Okay? Rumah hotel kita jauh.
Itu pun saya punya hotel Hilton, saya punya hotel Zam-Zam, saya punya hotel ini, saya punya hotel ini. Wah, depan jalan sikit aja. Kita hotel jauh, jalan lengur, kaki gini-gini. Yalah, orang Singapura dia tak boleh penat sikit, tak boleh jauh sikit, tak boleh susah sikit. Dia nak semua 5 star, 7 star, 6 star. Kan? Jadi kalau kita tak macam itu kena bayar lebih lah. Tapi biasanya orang Singapura tak ada jauh-jauh lah kalau haji. Kalau umrah yes jauh. Kadang-kadang. Tapi haji selalu dia orang ambil dekat-dekat. So kita dekat, jauh, besar, kecil, berapa pun. Alhamdulillah. Atas nikmat ni. Allah pilih kita untuk datang ke Mekah. Bukan sebarang orang dapat datang. Hanya orang-orang yang Allah pilih untuk haji dan umrah. Kadang-kadang orang ada duit banyak pun tak pergi. Kerana orang tak ada duit pun dia sanggup bertabung-tabung, bersusah payah untuk pergi Mekah. So awak dapat pilihan tu. So jangan kita tak syukur. Ingat, Allah terangkan Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kau syukur nikmat aku tambah. Jika kau kufur ingat azabku, azab paling pedih. Okey. So kita sampai saja di Mekah, dah masuk hotel kita. Ingat, kita masuk berapa orang satu bilik? Mungkin 2. Mungkin 3, mungkin 4. Okey? Ini juga kita kena jaga. Okey? Kalau awak masuk 2 orang, awak kawan awak berdua atau bertiga atau berempat, masuk saja, buka je pintu, dah aim. Mana katil bagus, mana katil bagus. Mata dah melingas, pusing. Mana? Itu katil bagus. Terus awak jalan cepat tahu barang awak kat katil. Jadi orang tak dapat itu tempat. Awak hendak yang dekat kat ini, yang dekat kat sana, yang nampak kat tingkap, yang nampak itu, yang nampak ini. Kan? Jadi ini juga akhlak buruk. Kita mesti jadi manusia yang jangan terlalu penting diri sendiri. Ingatkan orang lain. Okay? Kita kena beri kemudahan bagi orang lain. So kita masuk bilik. Kalau cakap ustazah, kalau kau ikut kata sedap-sedap yang best-best, orang dah ambil, aku dapat yang tak guna. Ya ke? Awak belum tahu dapat tak guna. Mungkin katil yang awak tidur tu empuk awak tidur. Katil orang tu dia tempat yang bagus-bagus, bawa aircon ke tepi tingkap ke. Tapi bila malam tak ada air menitik kena dia ke. Mungkin awak tak kena air. Kita tak nampak tak ada dia tidur apa hari buat tu air pun tak menitik. Mungkin dia tak selesa. Pijat-pijat dia banyak ke. Apa pun kita tak tahulah. Tapi itulah tempat yang Allah tetapkan kita. Orang-orang beriman dia tenang. Apa dia dapat dia terima. Dia tak ada keluh kesah. Nak ambil. Kalau aku rasa tak selesa, tak selesa sikit aja. Kalau aku rasa tak sedap sikit saja. Yang penting dia lah, yang aku datang sini lah cari reda Allah, bukan cari kemurukan Allah. So kita tak ada rushing pasal katil. Apa ada pada katil? Sekejap aja kan? Alhamdulillah apa yang ada lah. Okay? Dah settle semua. Okay? Sekarang kita nak pergi masjid. Semua orang nak pergi masjid. Orang yang tadi dalam kapal terbang, yang itu hari saya cuma ringkas saya belakang. Ada orang niat haji, ada orang niat umrah, ada orang niat haji dan umrah. Semua nak pergi masjid. Sesiapa yang sudah biasa pergi ke Mekah, dah tahu jalan dia, tak payah tunggu syekh lah. Kalau awak tahu nak pergi umrah atau buat sendiri, semua boleh buat sendiri. Kita orang yang beradab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal ilmu bita'allum wa innamal hilmu bitahallum." Sesungguhnya ilmu tu dengan dibelajar. Dan kesopanan itu dengan beradab. Hilm makna sopan. Kita takkan jadi orang sopan kecuali kita beradab. Kita tahu limit kita kat mana, macam mana. Jadi kita jadi orang yang beradab lah. Bila kalau kita kat Mekah tu, jagalah semua akhlak-akhlak kita dalam hotel, luar hotel, di mana-mana pun. Okay? Apa pun Allah bagi pada kita, kita terima dengan baik. Kita terima dengan kesabaran, dengan keredaan, dengan keikhlasan hati kita. Okay? So sekarang kita sudah berada dalam hotel. Semua sekarang nak pergi, dah siap nak pergi ke ni. Awak dah tahu jalan, kita dah adab, jumpa syekh. Sama ada kat Singapura atau kat sana. Ustaz, saya nak cakap dengan Ustaz. Ni adab. Nak cakap sikit dengan Ustaz. Saya insya-Allah pergi masjid sendiri ya Ustaz. Saya tak tunggu pegawai. Okay? Dan kalau Ustaz tengok program-program Ustaz, kalau saya ada, adalah. Saya tak ada, jangan tunggu saya.
Mungkin Ustaz nak bawa pergi sana, sini dan sebagainya. Mungkin kita tak nak pergi, kita nak duduk kat masjid. So Ustaz tengok program tu kan selalu, kalau biasa syekh haji, tempat bilik makan awak tu, tempat makan awak tu, dia akan taruhkan signboard. Okay, so besok ada program apa, nak pergi mana, benda dia taruh. Okay, so awak beritahu ke Ustaz. Ustaz jangan bimbang Ustaz, insyaAllah Ustaz doakan, atau Ustazah doakan, mudah-mudahan saya dapat buat sendirilah. Itu adab kita. Faham tak? Kita tak pandai-pandai. Tak payah bilang lah, aku kan tak biasa pergi, aku tahu jalan. Ini dah tak kebun. Faham tak? So kita beradab, beritahu. Time makan pun gitu Ustaz tunggu makan saja, nanti mungkin saya datang lambat sikit. Itu saja. Saya tak nak masuk lah Ustaz. Pasal apa Ustaz bikin ni semua campur aduk, lelaki perempuan kan dosa tak haram gitu-gini. Ustaz macam jangan cakap kasar. Memang dah haram macam itu. Kat Mekah pun campur aduk haram. Tetap haram. Satu meja makan lelaki perempuan tetap haram. Mana Ustaz buat pun kita tak beli, tetap haram. Tapi sekarang Ustaz-Ustaz ni susah kita nak cakap. Okay? So kita dekat bilang ni saya datang lambat. Habis dah lambat, mana dia dah semua orang banyak dah habis makan. Habis itu kalau tak lambat Ustazah makanan habis. Dia tak ya juga. Aku dah bayar tu. Tolonglah, ini mulut jaga daripada keluarkan perkataan aku dah bayar, aku dah bayar, aku dah bayar. Faham tak? Rezeki kita, kalau Allah dah tetapkan rezeki kita, tak ada orang boleh ambil. Kalau bukan rezeki kita, tak ada orang boleh kasih. Tauhid mesti kuat pada Allah Ta'ala. Rezeki kita tak ke mana, tak ada orang boleh curi rezeki kita. Apa bahagian kita, kita dapat. Apa bukan bahagian kita, kita tak akan dapat. Okay? So kita beradab sopan dengan Ustaz. Cakap dengan dia gini-gini. Jadi dia tahu. So awak sekarang dah tahu jalan apa sendiri. Alah, saya tu Ustazah, orang yang dah biasa pergi. Saya tak biasa pergi. Yes, awak tak biasa pergi. Belajar. Jangan mata tengok Ustazah. Tak berjalan. Tak boleh faham. Saya bagi contoh. Saya pernah ajar kelas haji. Bab niat tu kadang-kadang sampai 2 jam saya terangkan. Nak kasih faham orang. Cakap satu kali kelas kat sini lah. Saya cakap sampai 2 jam tu pasal niat. Ulang supaya awak faham pasal niat. Habis belajar dah pukul 11 kan. Ada satu orang salam. Ustazah nak niat macam mana? Tapi Allah uji saya lah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tunggu sekejap saya salam orang dulu. Terangkan dia. So, terima kasih pada jawatan kuasa kita. Mereka tunggu saya. Mereka tak pernah bising. Ustazah lambat-lambat. Kita nak balik pukul apa? Allah rahmati mereka. Allah balas mereka. Saya tak boleh terbalas. Ustaz dah 2 jam cakap. Agaknya mata tengok saya. Otak ni duk fokus. Anjing anak aku datang tak ambil aku. Suami aku balik ni ambil. Balik agaknya pergi mana? Pergi minum kopi tiam ke apa. Agaknya macam-macam otak tu ingat. Jadi dia tak dengar apa saya cakap. 2 hours saya cakap tau. Satu hari tu semua bab niat saja. Bab niat tu bukan nak belajar dengan sekelip mata. Saya nak awak faham bab niat betul-betul. Okay? So tolonglah fokus betul-betul. Sebab saya ni bukan muda lagi. Kalau awak cakap 10, saya ajar bab haji ni dah berpuluh tahun. Tapi sekarang dah tua, dah 60 lebih. Okay, dah tak kuat macam dulu. Habis ngajar penat semacam. 2 jam tau mulut ni cakap. Non-stop. Awak dengar aja. Penat lepas tu. Jadi kalau awak tak fokus, awak tak faham, tak apa. Saya ulang. No problem. Awak tanya pun saya jawab. Tapi tolong dengar dulu. Jangan ingat yang lain. Okay? Jadi kita dah sampai ke hotel sekarang semua. Siapa yang tak boleh, okey. Dia belajar betul-betul, dengar, fokus. Macam mana saya terang soal tawaf. Balik dia try kat rumah dia, meja-meja dia tawaf sikit ke apa. Okay. Kemudian nanti dah awak nak pergi haji kan. Syekh haji pun ada kan. Syekh haji pun lagi terangkan. Okay. Baca banyak. Okey, first time lah saya masih takut. Okey, first time. Pertama kali awak masuk Mekah, mungkin awak ikut pegawai untuk pergi tawaf. Cukuplah sekali. Takkan setiap kali awak buat umrah, setiap kali awak buat tawaf awak nak tunggu pegawai. Tak, kita boleh buat sendiri. Jangan takut. Kita keluar rumah, bila awak baca tu, walaupun pendek awak baca, kalau awak baca boleh baca panjang. Tapi bila awak baca pendek saja. Jangan baca macam burung kakak tua. Baca dengan sepenuh hati awak. Bismillahi, dengan namamu ya Allah. Amantu billah, aku beriman kepada Engkau. Tawakkaltu ala Allah, aku serahkan diri aku, urusan aku segala-galanya kepada Engkau.
Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Aku tak ada daya dan upaya membuat kebaikan atau menolak keburukan melainkan hanya dengan pertolongan-Mu. Baca daripada hati, insya-Allah Allah tolong kita, yakin. Okey? Al-imanu huwal yaqinu kulluhu. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita awak orang beriman, yes, apa tu iman? Yakin sepenuhnya pada segala apa rukun iman. Yakin. Okey, bukan cakap kat bibir, mesti ada keyakinan. So kita insya-Allah sekali ikut pegawai, lepas tu dah boleh buat sendiri. Okey, so kita semua masuk masjid. Okey? Ada adab masuk masjid semua nanti kita bincangkan. Okey? Kita masuk. Orang yang niat haji, dia akan buat tawaf. Semua tiga-tiga buat tawaf. Orang yang niat haji, dia buat tawaf sunat. Tawaf sunat, bukan wajib, bukan tawaf haji. Dia buat tawaf kudum. Okey, haji ifrad buat tawaf kudum, haji kiran buat tawaf kudum. Dua-dua orang ni buat tawaf sunat, wajib niat ketika dak tawaf. Orang yang nombor 3 dia buat haji tamattu. Dia buat tawaf umrah, dia tak wajib niat. Sebab bila dia niat saja aku mengerjakan umrah, dah aku ihram dengannya, termasuk tawaf, termasuk sa'i, termasuk tahlul. Okey, so tiga-tiga tawaf, 2 wajib niat, 2 orang tawafnya nama tawaf kudum selamat datang, dan ini tawaf bukan tawaf rukun haji. Okey, yang seorang lagi tawaf sama syarat rukun cara semua everything sama, niat saja lain. Yang seorang lagi dia punya tawaf ialah tawaf umrah. Ini pertama sampai ingat ni pertama sampai kat Mekah. Habis tawaf. Okey, apa kita nak buat? Solat. Ingat, habis tawaf selalu solat. Solat apa? Bersyukur pada Allah kerana telah selesai tawaf. Dapat melakukan tawaf dengan sempurna. So kita bersyukur pada Allah dengan sujud kepada Allah. Islam bila bilang bersyukur selalu sujud. Sujud dengan solat 2 rakaat sunat tawaf. Okey. Ingat, siapa yang ada hutang, ini masalah besar. Okey, hutang solat tak boleh sembahyang sunat. Solatlah apa solat? Qada untuk sujud pada Allah. Awak solat qada ke solat sunat ke solat fardu, Tuhannya sama. Kita punya qada akan terbayar. Sebaik-baik bila kita pergi Mekah, kita tak ada hutang puasa, kita tak ada hutang solat. Ini paling baiklah. Okey. Ini memang kita nak pergi hutang keliling pinggang. Solat bertahun-tahun tak bayar. Tapi nak solat sunat. Ini ada perbincangan ulama lah. Kebanyakan ulama kata ada solat sunat, Tuhan tak akan tanya kenapa kau tak solat sunat. Tapi Tuhan akan tanya kita kenapa kita tinggalkan subuh 1 tahun ni subuh tak solat, tak setahun tak solat, 10 tahun tak solat. So kita bila orang buat tawaf, buat solat sunat, kita qada. Orang buat solat sunat, kita qada. Soal yang paling penting ialah kau solat qada ke, kau solat sunat ke, solat fardu ke, kita sujud kepada Tuhan yang sama. Okey. Jadi habis saja tawaf, tak solat, lepas tu doa, lepas tu minum air zam-zam. Okey, dah habis ni semua. Mungkin bagi tawaf haji tamattu, dia akan pergi ke tempat sa'i untuk buat sa'i umrah. Bagi haji ifrad dan haji kiran. Okey, ifrad mana dia buat haji dulu, habis selesai ibadah haji baru buat umrah. Kiran, haji dan umrah buat serentak. Tamattu, umrah dulu dalam musim haji, bila sampai saat nak pergi Arafah baru dia jatuh niat haji. So dia mengerjakan umrah di musim haji. Okey. Dan ketiga-tiga sekarang pergi tempat sa'i. Untuk apa? Haji tamattu akan mengerjakan sa'i umrah. Ini rukun umrah. Habis haji kiran, haji ifrad, sa'i apa? Sa'i kudum. Tak ada. Sa'i hanya 2 macam saja. Awak buat sa'i haji atau sa'i umrah. Tak ada sa'i sunat, tak ada sa'i wada, tak ada sa'i kudum. Semua tak ada. So ini sekarang macam mana? Belum pergi Arafah, boleh didepankan, didahulukan, advancekan. Rukun sa'i ni dibuat mendahului rukun wukuf di Arafah. Ini digalakkan kerana kita tengah kuat, kan? Jadi kita buat sa'i. Sa'i ni rukun haji. Haji ifrad
Dia baru niat, dia belum pergi Arafah, dia belum tawaf haji, tapi dia buat sa'i dulu. Boleh. Haji boleh, umrah tak boleh. Umrah mesti tertib. Sa'i tertib pada kebanyakan rukun. Itu kita dah kemarin dah tengok kan. So dia boleh buat sa'i. So dia punya sa'i ni lah sa'i haji. Okay? Dan semua tiga-tiga buat sa'i lah. Lepas ibadah sa'i, okay, haji tamattu' tahallul. Laki-laki dia kalau nak gunting botak, boleh gunting botak. Atau nak gunting rambut sikit pun boleh, perempuan gunting rambut saja. Okay. Haji ifrad dan haji kiran tak boleh tahlul. Habis dah terlupa ustazah, dia pergi tahlul. Tetap dia dalam ihram. Dia kena dam pasal cukurkan rambut, gunting rambut dia. Tahlul dia tak pakai. Okay. Baik. Lepas ini, haji ifrad dan haji kiran, mereka tak ada boleh buat umrah. Okay? Mereka akan berada di Mekah, nak buat tawaf sunat, baca Quran, iktikaf dan sesuka hati mereka pun nak buat. Mereka boleh pergi mana pun dengan dalam keadaan ihram. Syekh nak ajak pergi tengok Arafah, pergi sana, ikut saja, tapi dalam ihram. Okay? Haji tamattu' ni juga nanti lepas ibadah haji ifrad ni juga akan buat the same thing. So, awak ingat sama perkara. Bermakna haji umrah pertama dah settle. Kalau orang yang buat haji tamattu' dia nak buat umrah nombor 2. Kalau orang buat haji ifrad, lepas ibadah haji dia nak buat umrah. Prosedur dia sama. Setiap kali nak melakukan umrah, hendaklah buat segala persiapan jika dapat. Apa persiapan? Ketip kuku. Ni kat mana? Kat hotel. Kuku panjang, ketip. Okay. Bersihkan daki, bulu ketiak dan sebagainya. Lepas itu mandi sunat ihram di hotel di Mekah. Kalau awak daripada Madinah, awak keluar dari Madinah akan pergi ke satu tempat nama Zulhulaifah. Okay. Di sana awak akan jatuh mandi salat sunat ihram dan jatuhkan niat untuk masuk ke Mekah sama ada umrah atau haji. Jadi awak mandi di mana? Hotel Madinah. Dengar tak? Yang kat Mekah, mandi di Hotel Mekah. Yang Madinah, mandi di Hotel Madinah. Ketik kuku, bersihkan seluruh tubuh badan. Settle semua. Laki-laki pakaikan ihram dia. Perempuan tutup aurat. Okay? Dan kalau di Madinah, dia akan keluar dari Madinah 10 km baru sampai ke tempat untuk jatuhkan niat. Tapi kalau di Mekah, lepas dia mandi ni semua, dia tak boleh niat kat Mekah. Tak sah. Dia kena keluar dari Mekah. Okay. Pergi ke mana? Mekah, tanah haram. Tanah haram makna tanah suci. Pergi ke tanah halal. So tanah halal yang paling dekat sekali ialah di Tanaim. 5-6 kilometer saja. Okay. Nanti dia ada dia punya tanda. Mana kita dah keluar dari sepadan. Tanah apa ni haram masuk ke tanah halal. Mana kita tahu di Tanaim, di Ja'rana ni semua ada masjid. Okey. So awak nanti kalau di Tanaim ada masjid, awak dah mandi, awak pergi ke Tanaim. Sekali dalam perjalanan batal pula wudu. Tak apa, no problem. Kat masjid ni ada tempat wudu. Ada bilik air, boleh semua boleh lakukan. Okey. Dan sampai di Tanaim ada masjid. So bila masuk masjid nak buat apa? Tahiyatul masjid 2 rakaat. Okay. Orang yang ada Kaabah, just salat Kaabah aja lah. Okay. Dan lepas kita buat tahiyatul masjid 2 rakaat, salat sunat ihram 2 rakaat. Okay. Orang yang ada Kaabah, just solat saja. Kalau dia tak boleh salat sunat ihram, just solat. Janji dia sujud. Sebelum dia pakai ihram, dia kena sujud pada Allah dulu. Itu tanda hamba yang baik, hamba Allah yang ikut perintah. Kita sebelum nak buat ihram, kita sujud pada Allah, minta pertolongan. Nak pakai ihram, nak lakukan ibadah haji atau ibadah umrah ni. Siapa boleh tolong kita melakukan ibadah haji, ibadah umrah dengan bermilion manusia ni? Kita nak tawaf, kita nak sa'i, kita nak apa? Kita sujud pada Allah, berdoa. Ya Allah, aku nak pakai ihram, aku nak melakukan ibadah hajiku, aku nak lakukan ibadah umrah. Kalau ini umrah nak kita bilang kita nak melakukan ibadah umrah, maknanya kita akan lakukan tawaf di keliling Kaabah dan tengah penuh sesak musim haji. Kita nak lakukan sa'i, lautan manusia yang melakukan sa'i. Macam mana aku nak jalan? Tapi kalau Allah beri kita rahmat, ma'unah kepada orang-orang beriman,
Okay? InsyaAllah kita boleh tawaf, boleh sa'i dengan sempurna. Kalau kita pula dalam ibadah haji, kita akan mungkin lepas ini kalau kita lepas dalam kita jatuhkan niat atau kita dalam sujud, kita minta pada Allah kerana kita nak pergi Arafah. Kita nak pergi Muzdalifah, Mina, selain daripada tawaf dan sa'i. Ini banyak menguji ketabahan keimanan kita. Hanya Allah saja yang boleh tolong kita. Di Arafah, takut kita sia-siakan Arafah yang hanya kita dapat mungkin semua hidup sekali tu. Bukan dapat selalu tau. Dia hanya ada dalam 1 tahun 1 malam saja. 1 hari saja waktu wukuf. Ada siangnya 9 Zulhijjah dan malamnya 10 Zulhijjah. Hanya 1 hari dalam setahun. Dan ini pun kita belum dapat tahu boleh buat tiap-tiap tahun. Mungkin umrah awak boleh buat tiap-tiap tahun. Tapi haji tak boleh buat tiap-tiap tahun. Mentera lagi kita tahu sekarang. Cuma nak kata 80 orang aja boleh pergi. Kan? Lagi susah. Kemudian kalau dah senang pun awak kena register. Kena tunggu punya kuota. Kan? So bermakna peluang ni hanya datang sekali dalam hidup. Dia tak datang selalu. So kalau kita sia-siakan, kita ke Arafah, kita sia-siakan dengan berbual, kita sia-siakan dengan meradang, marah, itu ini, cari salah pegawai, cari salah ustaz, cari salah itu, rugilah paling besar. Rugi. Okey. Jadi kita minta pertolongan Allah dengan sujud tu, doa banyak-banyak. Okay, kalau orang sunat ihram, dia sujud yang sujud terakhir, dia minta pada Allah, tolonglah aku ya Allah. Aku hamba-Mu yang sangat lemah, kekurangan segala-galanya. Tanpa perlindungan-Mu, tanpa pertolongan-Mu, tanpa rahmat dari-Mu, aku tak bermampu lakukan apa-apa. Bantulah aku ya Allah. Peliharalah akhlakku, peliharalah hatiku, peliharalah lidahku. Tolong minta pada Allah. Dan insya-Allah awak boleh lakukan tawaf dengan sempurna. InsyaAllah. Yakin. Okey. Lepas kita dah semain sunat tahiyat masjid, semain sunat ihram 2 rakaat, baru sekarang apa kita nak buat? Baru kita jatuhkan niat. Lepas jatuhkan niat, talbiyah. So kita mandi sunat ihram di hotel. Kemudian jatuhkan niat bersyarat. Apa tu niat bersyarat? Coming soon, don't worry, be happy. Okey. Dan bersyarat di tanah halal seperti tanah Naim, Jiran, dan lain, bertalbiyah hingga dah mulakan tawaf. So once kita dah jatuhkan niat, kita dah balik macam kita kat dalam terbang, kita sudah ada dalam ihram. Kan? So kita akan naik balik bas mana nak naik? Kalau Syekh yang bawa bas, ikut Syekh punya bas. Kalau awak pergi sendiri, awak tak ada tunggu bas yang awak datang tu sebab awak bayar untuk, dia tak ada two way. Kalau bas company public transport, dia tak ada two way, dia one way. Awak bayar untuk satu perjalanan. Bayar 2 rial nak pergi pulang balik. Pandailah. Misalnya, bayar one way. Habis nanti bas tu dah pergi, bas lain banyak. Bas itu dia tu awak turun, orang lain naik, dia jalan. Faham tak? Bas lain yang ada. So kita naik aja, mana bas dia bilang haram. Pergilah. Naik bas tu. Dan biasa kalau naik, biasa kadang-kadang mereka orang perempuan ada dikhaskan belakang, lelaki depan. Dulu tu ketika lagi disekat, orang perempuan tak boleh naik kat depan pun. Orang perempuan naik kat belakang. Dan tak ada konduktor. Kalau naik bas atau tak ada konduktor, awak tengok mesti ada kotak. Kalau tak ada kotak, sebelum naik cari konduktor bayar. Jangan naik free, tak ada free. Nak buat ibadah umrah, jangan tak bayar duit bas. Okey? Ini kena jaga. Ada orang dia ingat, apa tak ada konduktor? Tak ada konduktor, apa cari konduktor? Ini tadi dia bas bayar. Ini kesana kira awak amanah sendirilah kan? Jadi kita naik bas tu, bas bawa balik kita ke Mekah. Okay, masuk balik tanah haram. Bila masuk balik tanah haram, awak kena pergi tawaf. Tapi mesti ada syarat nak tawaf. Mesti ada wudu. Habis pula tu awak rasa dah batal, ataupun rasa tak kencing sangat, atau berak sangat, lapar sangat, ngantuk sangat. Baliklah hotel, tidur dulu, berak dulu, makan dulu, kencing dulu. Lepas tu angkat urut pergi. Berapa lama awak nak tahan, terpulang pada awak. Selagi kita belum settlekan, kalau kita buat umrah, belum settlekan tawaf, sa'i, tahlul, awak dalam ihram. Cepat awak settlekan, cepatlah awak keluar daripada ihram. Itu saja. Faham tak? So setiap kali
bagi haji ifrat, tamato atau kiran. Kalau ifrat dia akan buat ifrat dan kiran dia akan buat perkara yang mandi ke hotel, keluar pijak rana tanah ini selepas musim haji. Selepas ibadah haji dia. Kalau tamato mungkin dia buat sekarang. Setiap kali siapa saja yang dak buat ibadah umrah, dia mandi sunat, bersihkan diri, mandi sunat ihram di hotel di Mekah. Lepas mandi dah bersihkan diri semua, keluar, mesti keluar 10 umrah, 10 kali mandi sunat. 10 kali kena keluar daripada Mekah. Okey, bukan nak buat 10 umrah sekali mandi. Sekali niat tak ada. 10 kali umrah, 10 kali cek kuku. Dan semalam dah potong jari, takkan aku nak potong, mana ada kuku lagi nak potong. Okey, so kalau tak ada tak payah potong lah. Mana yang tak perlu tak payah buat. Mana orang kata dah boleh dah 3-4 hari boleh bersihkan balik tu kuku aku ke bulu ketiak atau sebagainya. Mana yang perlu dibuat. Tapi mandi yes, 10 kali kalau nak buat umrah 10 kali mandi. Di mana? Di hotel kat Mekah lah. Kalau Madinah, hotel kat Madinah sebelum keluar dari Madinah. Kemudian keluar dari Mekah, pergi Tanah Halal. Tanah Halal tu paling dekat Tanaim, jaraknya buat 29 km ataupun dibawa kepada Arafah. Arafah dalam 25 km. Okey, sana semua boleh berjatuhkan niat ataupun dibawa ke Hudaibiyah, boleh jatuhkan niat. Atau kadang-kadang awak dibawa tepi jauh sekali. Pergi jauh mana? Mangkali dalam kita berada di Mekah, awak duduk lama di Mekah, masa nak pergi haji tu lagi panjang. Ataupun dah lepas musim haji, awak dah settle ibadah haji. Syekh Haji kata kita pergi Taif. Syekh Haji ajak pergi Taif. Okey, awak pergi Taif. Balik dia ajak kita pergi ke salah satu miqat, Qarnu Manazil. Jadi bila sampai Qarnu Manazil, apa kita nak buat? Rugilah kalau kita tak pakai ihram. So kita nak masuk balik Mekah, so kita pakai ihram. So kita mandi kat mana? Kalau kita dah tahu kita pergi Qarnu Manazil, kita kalau kat Taif, kita akan duduk di hotel kita kata Taif. Mandi kat Taif. Bersihkan diri. Ini semua mesti well prepared. Mana awak kata tak tahu macam mana. Aku tak mandi pun. Yalah, tak mandi tak apalah, sah juga. Tapi kalau kita dah tahu, kita boleh tanya syekh kita. Saya takut nak tanya, tak faham. Nyari saya kasih faham lah. Pergilah tanya. Don't say I don't know. Awak boleh tanya, Ustaz, saya nak tanya. Kita nanti dalam program ni Ustaz bilang ada pergi Taif. Awak tengok dia mesti ada itinerary kan. Jadi pergi Taif, habis balik dari Taif kita pergi mana Ustaz? Balik Mekah ke kita pergi ke Miqat? Okay. Ustaz bilang kita akan pergi ke Miqat. Kalau pergi ke Miqat, awak dah tahu mana awak boleh buat umrah. So mandi dekat hotel dekat Taif. Jangan tengok itinerary, dah tengok simpan. Orang kata kau dapat itinerary, dah, ni tengoklah. Orang yang tengok, awak tak tengok. Banyak orang macam itu. Kenal orang kalau yang saya kenal, awak dah dapat itinerary, saya nak tengok. Itinerary mana tiap hari apa-apa buat kan. Dia tak pernah tengok itinerary dia. Bahkan yang ada tengok pun tak tahu apa mana, apa nak begini, apa mana dia tak tahu. Dia pakai kita pergi ikut syekh kan, ikut saja. Sorry lah, macam lembu kena cucuk hidung. Kita mesti faham apa yang kita nak buat kan. So kalau dia bilang pergi Taif, Taif tanya Ustaz, kita pergi Qarnu Manazil tak? Pergi, okey. Mandi sunat dekat hotel, pergi Qarnu Manazil, semayang sunat tahiyatul masjid, semayang sunat ihram, jatuhkan niat, talbiyah, sudah masuk dalam ihram. So anywhere awak nak buat umrah, mana pun cara dia sama. Faham tak? Tapi mandi sunat ihram tu, ingat hukumnya sunat. Satu dia bilang mandi sunat ihram. Jangan bilang aku tak mandi dah tak sah aku punya umrah, tak sah. Sah. Cuma kita tak dapat tak buat sunat ihram tu mungkin ada sebab-sebab. Okay, so ini yang kita nak buat setiap kali buat umrah. Okay? Boleh faham? Kalau tak faham, fahamlah Ustaz tapi masih ragu-ragu. Yalah, jigsaw puzzle belum clear. Kami sudah clear. Okay. Ini perjalanan dari Singapura ke Jeddah. Naik kapal terbang. Jalan terus. Okay. Sampailah. Okay. Dari Singapura lebih kurang 9 jam. Okay.
Jadi mana awak selesai immigration, masuk je kat terbang, kam jalan. Kadang-kadang 8 jam lebih, kadang-kadang saya takut 9 jam. Lebih kurang macam itu. Okay? So ini perjalanan ini, awak dari Singapura nak sampai ke Jeddah. Awak punya matlamat ialah Mekah. Makkatul Mukarramah. Ada orang matlamat dia ialah Madinatul Munawwarah. Okay? So kalau awak belum sampai ke matlamat, awak adalah musafir. Dalam kapal terbang ni semua musafir tau. So apa kita nak buat dalam kapal terbang? Tadi Ustazah dah cakap, lepas makan, doa, niat, lepas niat tidur. Yalah, kalau nak tidur, tidurlah. Tapi alangkah rugi. Kita nak pergi tempat yang baik. Doa kita sekarang tengah kabul. Okay? Tidur-tidurlah, tapi doalah dulu. Faham tak? Awak dah ngantuk-ngantuk pun doa. Dalam 9 jam tu tak kau nak penuhkan 9 jam dengan tidur je. Okay? Bangunlah sekejap doa. Okay? Nak doa apa? Pertama sekali bila nak doa, selalu mesti ada adab. Mesti ada 3 perkara dalam doa. Mesti ada basmalah, mesti ada tahmid, mesti ada selawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian doalah dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Melayu. Dah habis, tutup doa dengan selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So seringkas-ringkasnya basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Semua orang tahu kan? Kemudian tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Tahu kan? Selawat atas Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini aku mabuk dia bilang. Yang 2 tu okey. Yang ni ada macam susah sikit. Actually tak susah. Tapi okeylah awak tak boleh buat ni. Baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Boleh? Kalau bilang tak boleh, tanda orang ni tak pernah solat. Tak ini selawat dalam solat kita kan? Dah baca ni 3 dan cakap bahasa Arab. Apa awak anda atau bahasa Melayu. Cuma dari segi adab orang berdoa, kita tak terus minta. Kita puji Allah banyak-banyak. Okay? Kita dalam perjalanan, ya Allah, ya Tuhanku. Aku tak dapat nak menyatakan kesyukuranku kepadamu, ya Allah. Kerana Engkau telah mengundang aku pergi ke tanah suci. Segala puji bagimu sebanyak-banyaknya, sepenuh langit, sepenuh bumi. Melimpah ruah segala puji bagimu, ya Allah. Aku pohon padamu, ya Allah. Engkau yang mengundang aku. Kaulah yang pelihara aku. Aku letakkan diri aku, keluargaku, orang-orang yang aku sayang ni kepadamu, ya Allah. Peliharalah kami dapat menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah dengan sebaik-baiknya, mendapat haji mabrur, mendapat redha-Mu, menjadi hamba-Mu yang benar-benar takwa, benar-benar taat. Tolonglah kami, ya Allah. Minta, cakap pun dah. Tolonglah aku, ya Allah, agar aku sihat walafiat di sana, afiat anggotaku, afiat hatiku. Ya Allah, aku pun padamu, kuatkanlah imanku, teguhkanlah imanku, tambahkanlah imanku, hidupkanlah aku atas keimanan kepadamu, atas redha-Mu, dan matikan aku juga dalam agama-Mu, dalam redha-Mu, dalam husnul khatimah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, aku pun padamu, kurniakanlah aku, ya Allah, akhlak-akhlak, sifat-sifat yang Kau redai, daripada sifat-sifat mahmudah. Aku pun perlindungan-Mu, ya Allah, daripada sifat-sifat yang Kau murkai, dari sifat-sifat mazmumah. Macam-macam kita boleh doa, tapi tak boleh teringat. Ustazah boleh lah, ustazah bawa-bawa keluar lagi cakap. Memanglah, saya selalu cakap senang dia keluar. Awak dah ada azam nak pergi haji kan? Ada azam nak pergi umrah kan? Awak nak pergi apa? Makan angin? Ke nak pergi ibadah? Kalau kita sadar yang kita nak pergi ibadah, buatlah sikit kerja. Faham tak? Allah, Alhamdulillah, kita bukan zaman nenek, mak kita yang tak pandai tulis. Kebanyakan kita macam tua-tua pun sekarang boleh tulis kan?
Boleh baca kan? Satu dua je yang tak tahu. Tapi kebanyakan boleh kan? Yang boleh menulis, tulislah. Awak karang sendiri apa nak baca, apa nak doa, awak karang sendiri. Itu aku tak pandai karang. Duduk-duduk, otak ni dah berkarat lama. Gosok dia sikit, suruh dia berfikir apa doa aku nak. Bila awak betul-betul bercakap dengan Allah seolah-olah Allah berada di depan kita, seolah kita yakin yang Allah dengar semua doa kita, automatically dia keluar. Yang tak tahu baca dan tulis pun dia boleh doa. So dalam perjalanan ini banyakkan doa. Minta pertolongan Allah. Kita tak nak pergi Mekah jumpa orang jahat, orang kaki gaduh, orang rebut tempat. Minta pada Allah jumpakan kita dengan orang-orang soleh. Kita tak tahu dia siapa tau. Dia mungkin duduk di depan, mungkin duduk di corner, mungkin duduk di ujung. Kita minta jumpakan orang yang takwa padamu ya Allah. Aku bersalaman dengan mereka, duduk bersama mereka. Sebab itu satu daripada cara kita nak ubat hati kita. Hati kita ni banyak penyakit. Selalu kita makan racun dia. Satu daripada ubat hati kita selain daripada baca Quran, kita bangun malam, kita menangis, kita berzikir dan sebagainya, kita kurangkan makanan kita. Ialah kita selalu bercampur orang baik. So kita pergi Mekah ni, banyak sangat wali Allah kat sana. Yang perempuan, yang lelaki. Kita tak tahu. Okay. So kita minta Allah akan jumpakan kita. Itu banyak cerita-cerita yang berlaku. Kadang-kadang awak duduk, awak tengah berdoa, ada orang awak doa, ada orang doa dia menangis, ada orang datang urut pada kepala awak, insya-Allah kabul. Alih-alih macam dia tahu pula awak doa apa. Dia bilang kabul. Kadang awak sakit, tiba-tiba tahu dari mana orang datang, tak makan ubat ni. Nanti kau baik. Siapa yang tahu yang tahu kita sakit? Orang ni tiba-tiba datang beri. Kadang-kadang kita nak duduk kat depan, berjam-jam duduk kat depan, tiba-tiba orang datang gempur-gempur sampai hilang tempat kat depan. Paksa bangun. Sebab Allah nak kita bangun. Wali Allah tu kat ujung. Orang soleh tu kat ujung. Kita pun pergi kat ujung cari malam orang. Ustazah bilang orang kat belakang tu orang soleh. Misalnya, so pergi cari. Awak tengok orang dia, tak ada orang soleh. Ada ialah pakaian dia lebih kurang. Okay. Barangkali pakaian dia tak bersih, tak cantik. Kan? Orang dia lebih kurang lah, remeh-temeh je. Kita, ini orang tak mana. Mesti agaknya orang wali Allah ni, kalau lelaki salban dia besar, janggut dia panjang, hebat. Mungkin. Tapi kadang-kadang ada orang soleh, dia pakai, awak tengok dia, awak tak ingat dia soleh. Tapi kalau dia doa, pintu langit terbuka. Sebab Allah lihat hati, Allah tak lihat zahir. Innallaha la yanzuru suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru qulubikum wa niyatikum. Allah tak lihat bayangan luar, gambaran luar. Macam soleh tapi tak soleh. Banyak orang dia pakai baju macam orang hebat, macam orang alim dengan sarban dengan apa semua. Kalau imam tak ada suruh jadi imam, dia lari. Pasal dia tak ada ilmu, dia pakai aja. Faham tak? So pakaian tak menunjukkan. Orang tu yang soleh bila dia doa, itu langit terbuka. Okay? Jadi kita tak tahu siapa. So kita di sana, ini kita selalu nak kita pergi ni, nak pergi mana, nak jumpa. Selain daripada kita lakukan ibadah, kita akan jumpa saudara mara kita. Kita kan keturunan adik-beradik satu bapa yang sama kan? Nabi Adam kan? Kankah kita ni semua bersaudara? Kita nak jumpa saudara mara kita. Saudara mana? Saya selalu bilang nak jumpa siapa? Mak Long Negro. Mak Busu Cina. Mak Angah Bangladesh. Ini semua saudara kita. Jangan ingat saudara kita yang cantik-cantik, yang lawa-lawa, yang handsome-handsome. Itu saudara. Yang kita ni, saya ni tak saudara. Barangkali yang kita pandang rendah ni boleh Allah. Okay, Allah pandang hati So kita doa banyak-banyak, minta jumpa orang-orang baik, minta dapat kebaikan, minta apa kita minta. So ini perjalanan ni awak tengah kabul, Allah kabulkan doa orang musafir. Banyak hadis menerangkan doa orang musafir Allah kabulkan. Okay? So ini perjalanan kita, kita akan berhenti di Jeddah. Okay. Ini kita akan lihat miqat. Miqat maknanya
Dalam bahasa Melayu, sempadan. Boundary. Okey. Sempadan-sempadan yang kita akan lalui zaman Nabi yang tetapkan 5 sempadan ini, dan di sinilah kita mesti jatuh niat. Atau sekurang-kurangnya kita mesti jatuh niat 90 km sebelum sampai tanah haram. Bukan Mekah mungkin awak Mekah awak nak masuk, awak kata lagi perjalanan sampai Masjid Haram maka 15-20 minit tak. Sempadan tanah haram 90 km. Macam kita bilang kita kat Singapura, awak nak kira 90 km bukan dari rumah awak, tapi mesti daripada Causeway lah. Kalau ikut jalan Causeway sama ada Causeway 1 atau Causeway 2. Kalau awak ikut jalan darat, jalan udara dekat airport lah kan. Mula dari sana 90 km. Kita punya sempadan daripada mula 90 km, barulah namanya, kalau kita punya destinasi kat situ, barulah namanya musafir. Okay, so awak mesti jatuh niat 90 km sebelum tanah haram. Okay, so kita jatuh niat di mana? Yang telah ditetapkan oleh Nabi, Yalamlam. Ini bukit. Sekarang kita tak jalan pun kat sini. Ini Yalamlam bagi orang yang berada di Yaman, yang bawah-bawah di sini negeri, mereka akan jalan dan mereka akan lalu kawasan ini. Bila sampai di kawasan ini, mereka akan jatuhkan niat. Kalau dah lepas kawasan ini, dah kena dah. Okay, sekarang kita tak lalu. Dulu yes, kapal laut. So bila kapal laut, dia sebelum sampai di Jeddah Airport, dia dekat sini, dia bunyikan semboyan. Dan dia beritahu semua jemaah, kita dah sampai ke Yalamlam, tolong jatuhkan niat. Dia semua niat, dah habis niat. Dia kasih masa, lepas tu bunyi lagi semboyan. Dia akan bunyi, sekarang kapal akan beredar. Siapa tak kalau belum jatuh niat, once kapal dah beredar, kena dam. So jatuh ke niat. Sekarang kita tak jalan kat sini. Sekarang kita akan berhenti di airport sini tau. Kapal terbang kita akan terbang dan akan jalan sini. Antara Zatul Irkan dan Karnu Manazil. Okay? Kita akan jalan sini. Kita takkan jalan sini. In between ini dua. So kita nak niat di mana? That's why kita kena jatuh niat 1 jam. Kiri kita punya mikat. Okay? Mikat kita kat sini. Jadi kita tak betul-betul kat mikat. Mungkin kita di sini, mungkin kita di sini. Mana bertentangan. 1 jam sebelum kapal terbang sampai di Jeddah. Okay? Ini satu, Yalamlam, Karnu Manazil, Zatul Irkan, Al-Jufa. Okay? Kemudian bagi orang yang dia kata saya tak pergi Mekah, saya nak pergi Madinah, mungkin dia direct ke Madinah, atau dia turun di Jeddah Airport, dia naik bas dan terus dia pergi Madinah. Dan dia duduk di Madinah. Kalau haji dapat 10 hari, 1 hari datang, 1 hari balik, 8 hari duduk di Madinah, 10 hari. Atau kalau umrah mungkin 2 hari aja, 2-3 hari aja, tengok pada keadaan. Okay? So kalau awak dah selesai ziarah Nabi semua, nak keluar dari Madinah, di sinilah baru awak mandi sunat ihram di hotel, bersihkan diri semua, kemudian akan dibawa ke sini. Ada lebih kurang 10 km dari Mekah, dari Madinah. Dan situ ada masjid. Okay? Dan tempat ni Zulkulaifah dinamai juga Abyar Ali. Okay? Dan situ ada masjid, masuk masjid, tahiyatul masjid, buat sunat ihram, jatuhkan niat, dan kita akan jauh perjalanan untuk sampai ke Mekah. Dia 400 lebih kilometer. Dia paling jauh. Yang lain semua lebih kurang 90 lebih kilometer. Okay? Ini miqat. Okay, kita tengok gambar yang lebih senang dekat nak nampak. Okay? Ni awak tengok, ini Mekah. Okay, ini Laut Merah. Jeddah di sini. So kita ada Yalamlam kat sini, ini daerah Yaman, ini Mekah, dan sini Al-Jufa. Ini Karnu Zatul Irkan untuk orang Iraq dan sebagainya. Ini Karnu Manazil ni untuk daerah Bahrain, Oman dan sebagainya lah, sampai orang here. Okey. So kita hanya kapal terbang akan turun di Jeddah. Ingat kapal terbang tak turun di Mekah. Mekah tak ada airport. Saya pun nak mengajar kelas ni, ada orang dan tak ada, ustazah, saya tak perlu pergi Jeddah, kita nak pergi Mekah dulu.
Ya, tapi pergi Jeddah. Dia bilang tidak, kita pergi Mekah dulu. Saya bilang Mekah tak ada airport, Jeddah ada airport. Okay. So kamu semua akan terbang kena berhenti di Jeddah airport. Okay. Sekarang awak kena jatuh niat sebelum sampai di Jeddah airport. Kemudian nanti awak belajar. Mungkin ada ustaz-ustaz kita akan terangkan. Kalau niat kat Jeddah pun boleh. Boleh. Bayar jam lah seekor kambing. Seawak langgar mikot. Tapi dia bilang Syekh Ibn Hajar atau Syekh Ramli yang menerangkan boleh niat di Jeddah. Yes. Boleh niat di Jeddah. Tapi Jeddah mana? Jeddah tu besar. Macam Singapura, awak nak masuk immigration Johor, orang yang tinggal kat Woodland dengan orang tinggal kat Punggol, sama tak? Sama tak? Orang tinggal di Woodland, sekejap aja dia dah masuk. Tu saya kira tengah sesak jam Woodland lah. Masa lega, dia dah Woodland, dia dah masuk immigration. 10-15 minit pun boleh lepas. Betul tak? Tapi kalau dia tinggal di Punggol, dia nak pergi Woodland, makan masa tak? So tapi namanya Woodland atau Punggol, namanya kat Singapura kan? Dia dari mana? Dari Singapura. Saya pun dari Singapura. Tapi awak masuk dekat ke Johor. Saya masuk jauh. Awak dari Woodland, saya dari Punggol. Sama macam gitu. Jeddah besar. So awak jatuh niat di airport. Airport kepada Mekah, masuk Tanah Haram, tidak ada 90 kilometer. Tidak ada 2 marhalah. Tak ada 56 batu. Cuma ada 48 batu. 70 lebih kilometer. Tak sampai 2 marhalah. So awak dah langgar mikat, tak cukup kan? Jadi Jeddah mana yang dimaksudkan oleh Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli? Ini mereka hidup bukan semalam, ratusan tahun dulu. Airport belum ada, kapal terbang belum ada zaman tu. So yang mereka maksudkan ialah Jeddah haba, pelabuhan. Kalau awak jatuh niat di Jeddah tapi di pelabuhannya, awak dapat 90 km. Awak tak kena dam. Tapi kalau awak jatuh niat di Jeddah airport, awak punya jarak sudah kurang. Okey? Kalau bila jarak kurang, awak dah langgar mikat. Langgar mikat satu daripada wajib-wajib haji, awak tak boleh langgar. Awak mesti jatuh niat dekat mikat atau sebelum mikat. Dekat mikat atau sebelum mikat. Jangan lepas mikat. Kalau dekat Jeddah airport, sudah lepas mikat. Jatuh niat kat Jeddah airport, sah. Tapi kena potong 1 ekor kambing sebagai denda. Jelas tak ni? So jaga Setiap tahun murid akan datang. Ustazah saya belajar, ustaz saya cakap niat kat Jeddah boleh, tak payah naikkan terbang. Buat apa? Tak leceh-leceh. Macam-macam cerita yang datang. Yang ada kata, ustaz saya cakap, ustazah kita naik kapal terbang darurat, tak payah semayang. Kalau awak jamak takdim, kalau belayar pukul, kita bilang tadi berapa, pukul 5 petang kan, mungkin maghrib boleh jamakkan jamak takhir kepada isyak. Tapi kalau belayar pukul 12 tengah hari, ada tak waktu awak kena? Awak kena solat. Kalau awak mungkin saya ada kena waktu subuh, mesti kena ada waktu solat. So dia kata kita tak payah pasal darurat. Tak ada darurat. Sembahyang hormat waktu. Yang ada mengatakan kita Allah Maha mengetahui, kita nak tuju ke Mekah, jadi kita salat ajalah. Salat ni tak payah qada. Awak punya salat tak sah, tak sempurna, sebab awak kena qada. So macam-macam cerita. Belajar betul-betul. Okey, baru kita pergi. Okey, so ini 5 miqat, Yalamlam, Qarnu Manazil, Zatu Irkan, Al-Jufa, Zulkhulaifah. Dia gini. Untuk fahamkan awak. Setiap orang yang nak pergi Mekah dari Singapura, kita tak mesti negeri lain. Dari Singapura atau Malaysia. Kalau keluar dari Malaysia lah. Kalau dari Singapura. Okey. Kita mesti melalui, kita akan pergi ke Jeddah Airport. Okey. Sama ada kita melalui 5 tempat yang Nabi telah tetapkan, atau kita tidak melalui 5 tempat ni. Namun 90 km sebelum Mekah kita kena jatuh niat. Okey. Seandainya awak tak jatuh niat,
awak dah kira buat satu kesalahan, okey, awak akan kena dam. Okey, kena dam. Awak masuk ke Mekah, awak dah bayar satu ekor. Katalah orang ni tak niat kadang-kadang terbang. So dia potong seekor kambing. Okey, dia potong seekor kambing, dia masuk. Dia buat umrah dia atau sebagainya. Satu. Kemudian dia nak buat umrah lagi. Haji Ifrad, Haji Tamatuk, dia nak buat umrah. Okey, apakah dia kena pergi ke 90 km jauh daripada Mekah? Atau dia pergi tadi hanya tempat-tempat yang 5 km? Dia pergi yang 5 km atau yang 29 km? Dia tak payah pergi yang 5 ni. Ini yang 5 atau sekurang-kurang 90 km bila awak pertama kali nak masuk. Faham tak? Yang first dia masuk, mesti melalui yang 5 tempat ni atau 90 km daripada Mekah, jatuhkan niat. Selepas itu awak tak payah pergi di tempat lagi. Awak nak buat umrah berapa banyak kali, awak tak payah pergi tempat ni. Awak cuma pergi yang dekat-dekat untuk buat umrah awak. Dia gini, awak dari Singapura, awak nak pergi Malaysia. Okey? Kalau awak masuk Malaysia, pasport tak cap. Kadang-kadang nasib kita tak baik. Kita nampak macam dia cap, pun dia tak cap kat pasport. Dia cap, pasport dia tak cap. Kan? Dia capkan 3-1, buka kertas tu 1, 2, bukan ada 2, 3, banyak pasport, dia cap 1, 2, 3, lepas 1, 2, 3, lepas 1, 2, 3, lepas 1, 2, dah dia kasi balik. Yang last dia pasport tak cap. Dia kena cap 3 kali kan kalau pakai cap. Kalau pakai elektronik dia tak payah cap-cap sekarang kan. Ni kalau tidak kat kertas tu 2 tempat dia akan cap kan. Kat buku satu. Kita punya dia cap kat kertas, kat buku tak cap. Pasport tak cap. Jadi pasport tak cap, awak masuk Malaysia semua, bila nak keluar, awak kena denda tak? Kena tak? Sini saya bilang masuk jail 1 hari. Betul tak? Awak bilang macam mana saya masuk kok saya satu keluarga semua cap, saya tak cap. Kena check lah sebelum keluar. Jadi bermakna awak tengok situ, kesalahan bila awak tak cap pasport bila pertama kali masuk, ada kesalahan tak? Samalah macam ibadah haji. First time awak nak masuk, awak mesti niat di mikot. Kalau awak tak, kita tak ada cap-cap kat situ, kita niat. Kalau awak tak niat, awak kena denda. Macam awak nak masuk Malaysia, pertama masuk mesti ada cap, tak ada cap kena denda kan? Tetapi sekarang awak sudah masuk, awak berada di mana? Di Kelantan. Awak berada di Kuala Lumpur atau sebagainya. Okay? Whatever lah. Awak dah duduk, dia kasih maksimum 1 bulan. Awak dah duduk 1 bulan. Nak sambung lagi, kena pergi ke immigration dekat Johor. Awak kat Kelantan ni, kena turun all the way to Johor, cap naik balik ke Kelantan. Tak payah kan? Kat Kelantan mesti ada dia punya immigration tempat kan? Awak renew kat sana je lah. Dekat aja. Begitulah kita. Okay? Kita pertama kali masuk, kita mesti melalui 5 sepadan yang ditetapkan, salah satu daripadanya, atau paling kurang 90 km daripada Mekah. Jatuhkan niat. Okay? Jatuhkan niat. Haji, umrah, tak soal. Tapi mesti ada jatuh niat. Dan masuk. Sudah masuk, bila awak nak buat umrah, berapa puluh umrah pun nak boleh buat, awak tak payah pergi ke 5 sempadan. Awak tak payah pergi sampai 90 km. Awak pergi saja, yang dekat-dekat. Awak berada di Kelantan, awak pergilah kat sana di tempat immigration, minta dia sambung. Okey? Macam gitulah. Jelas tak ni? Kalau tak jelas, insya-Allah lah pelan-pelan tu jelas. Ini yang tadi saya tunjuk tu, yang pertama kali masuk ini sudah masuk, awak nak buat umrah nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor berapa pun. Awak sekarang berada di Masjidil Haram, di semua kawasan haram, Mina kawasan haram. Okay? So awak dari Mekah, awak nak buat umrah nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 dan sebagainya, mandi di hotel awak, bersihkan diri semua, kemudian sama ada Syekh siapkan, awak sewa kereta, naik bas atau sebagainya, awak boleh pergi ke Tanaim. Tanaim, ada masjid, masuk di sini, semayang sunat ihram, tahiyatul masjid, jatuh niat, patah balik. Atau awak pergi ke Arafah. Arafah bukan saja untuk wukuf, dia tanah halal. Okey, so kita boleh jatuh niat kat sana. Atau kita pergi ke
Ji'rana 29 km. Sini pun tanah halal. Pergi ada masjid, masuk Tahiyatul Masjid, sini pun ada masjid, semua ada masjid boleh jatuhkan niat patah balik. Atau pergi ke Shumaisi atau nama lama ialah Hudaibiyah. Ini ada peristiwa besar tentang perjanjian Hudaibiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini 29 km. So awak boleh pergi salah satu daripada tempat ni untuk jatuhkan niat, tak payah pergi 90 km. Okey. Untuk pertama kali ya awak keluar dari Singapura, jatuhkan niat dalam kapal terbang. Kita tak lalui miqat. Kalau awak dari Malaysia pun jatuhkan niat dalam kapal terbang. Kalau awak dah jatuhkan niat di dalam kapal terbang, awak terus masuk, awak nak buat lagi, awak tinggal pergi yang kecil-kecil saja. Okey. Ini tengok gambar, ni Masjid Ji'rana. Okey. Okey. Jadi kita masuk di sini, ini pergi jauh sikit 29 km. Biasa syekh-syekh kita bawa. Kalau awak nak pergi secara ramai-ramai, pergi ramai-ramai. Ada lelaki ikut. Kalau pergi perempuan saja, biar ramai-ramai. Jangan pergi berdua. Kalau perempuan berdua jangan pergi sini. Orang perempuan tak digalakkan pergi jauh-jauh. Awak disuruh pergi yang dekat seperti Tanaim. Sebab kita tak tahu apa akan berlaku. Sebab macam-macam, walaupun negeri itu suci, orangnya belum tahu suci. Negeri suci, orang belum tahu. Banyak peristiwa-peristiwa yang tak sihat berlaku. So kalau pergi, kalau dalam Mekah tak ada masalah lah insya-Allah. Tapi kalau kita nak keluar, Tanaim okey, boleh naik bas sendiri. 2 orang pun boleh naik bas, seorang pun boleh. Tapi kalau sini jauh sikit, biarlah ada orang yang, kalau semua perempuan ramai sikit. Kalau kita nak pergi satu grup lelaki, lelaki perempuan mungkin suami kita atau keluarga kita atau jemaah dia dengan suami dia. Jadi at least ada 3-4 lelaki atau 2 lelaki, 4-5 perempuan, okeylah. Okey. Ini di Arafah. Ini masjid dinamakan Masjid Namira. Ini kalau musim haji, di masjid ni penuh lah. Masjid ni nanti khutbah yang selalu kita tengok direct telecast kat Singapura kan. Kalau kat Arafah, dekat masjid ini. Dan masjid ini, bagian dalam dia dekat tempat-tempat mimbar itu bukan Arafah, itu Urana. Itu tak ada wukuf kat situ. Dia kena ke dalam sikit. Ini kalau musim haji dibuka. Kalau bukan musim haji, masjid selalu ditutup. Okey. Ini di sini kita kalau pergi kita cuma jatuhkan niat keluar balik. Selalu orang jarang jatuhkan niat kat sini. Tapi kalau kita pergi kat sana nak jatuh niat boleh. Okey. Ini di Madinah, 10 km daripada Madinah. Ini Masjid Zulkhulaifah atau Bir Ali. Ini di dalam kawasan Bir Ali atau di Masjid Khulaifah. Ini masjid dia besar, kawasan dia besar. Okey. Tempat salat perempuan, tempat salat lelaki, tempat wuduk perempuan, tempat wuduk lelaki berasingan. Cuma ada masa-masa baru-baru ni tahun lepas ada orang pergi, mungkin tahun ni juga sama. Bila awak pergi buat umrah di bulan Maulid. Baru ni pun ada 2 orang kawan saya, dia baru balik juga umrah bulan Maulid. Orang dia kata, luar biasa. Saat bulan Maulid ramai, penuh. Dan sini tempat biasa, senang boleh jalan. Tapi kawan saya pergi tahun lepas, dia kata dekat sini nak jalan pun tak boleh, tak bernapas manusia, lebih pada di Mekah. Tak bernapas, sesak kiri kanan depan belakang, penuh. Sebab dia pun heran kenapa tak pernah dia pergi macam gini. Lepas tu tengok rupanya bulan Maulid Rasul. Itu yang penuh. Ini di Tanaim, ni selalu kita pergilah. Yang Tanaim paling dekat 5 km je. Juga ada masjid, masuk di sini, tempat sembahyang ada, tempat wuduk ada dan sebagainya. Okey. Lagi satu. Ini di Hudaibiyah. Sebenarnya di masjid ni, di tempat masjid dekat sini, ini asalnya ada madrasah. Ini bukan tempat perjanjian Nabi. Kawasan tu kawasan Hudaibiyah, tempat perjanjian Nabi, tempat perjanjian Hudaibiyah, tempat baiat sahabat-sahabat di Baitul Ridwan tu bukan sini, sebelah tempat lain, tapi di kawasan Hudaibiyah ni, Hudaibiyah besar.
Dan kita tak masuk biasa. Jemaah-jemaah kita Syekh Haji tak pernah bawa jauh. Sini je dia bawa. Okay. Dan di belakang tu ada lah nanti gambar-gambar, kalau dalam slide saya mungkin ada. Itu bukan tempat perjanjian Nabi. Itu bekas madrasah lama yang runtuh. Saya dah ambil gambar tu dah dimasukkan. Tempat perjanjian Nabi dalam perjanjian Hudaibiyah. Kita tak boleh buka hari ni perjanjian Hudaibiyah. Itu tempat. Dalam tempat ini percakapan Jeddah tapi besar kan. Hudaibiyah pun besar. Okey. Okey, insya-Allah kita akan sambung. Ini kita akan lihat secara rambang rukun-rukun haji secara rambang. Dia ada cara A, cara B, cara C. Kita ada beberapa cara. So kalau awak tengok orang ni buat macam gini, kita buat macam gini. Orang ni buat lain sikit. Macam mana Macam mana dia buat? Jangan cakap gitulah kan. Siapa? Ada banyak cara. Okey? Awak ambil jalan ni, dia ambil jalan ni, dia ambil jalan ni, dia ambil jalan ni, semua jalan sampai. Sama juga, misalnya kalau kita pergi Mekah, nanti awak tengok kat Singapura pun ada orang buat. Orang solat at-tahiyatul, jari dia pusing. It's alright. Dia betul. Sebab kita tak tengok Nabi solat. Kita dengar daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angkat tangannya ada 4 macam cara. Kita biasa kita angkat tangan bila kita selalu bawa bila kata asyhadu an la ilaha illallah baru kita angkat kan. Itu satu cara. Yang ada at-tahiyatul mubarakatuh, dia turun naik. Itu yang ada cara. Sebab ada hadis. Yang ada cara. Dia angkat tangan dia tadi yang kita ialah bila asyhadu an la ilaha illallah baru kita angkat. Okey. Yang satu cara diangkat turun. Yang lagi satu, yang ini yang banyak orang buat, dia tangan dia jari dia straight. Yang dia goyang. Ini pun betul. Kita tak boleh ketawa sebab dia semua ada hadis. Kalau awak tak belajar, awak tak tahu. Awak rasa kita je betul, orang semua salah. Dia goyang je jari dia. Dia ada naik turun. Dia ada goyang aja. Ni semua ada dalil. Okey. So jangan fikir jalan kita je betul. Awak nak datang Masjid Istiqamah, saya dah berpuluh-puluh tahun saya jalan ini juga jalan, mana boleh jalan lain? Mana ada jalan sana, mana jalan sini? Mana awak punya kita punya otak ni frozen sikit. Okey? Kita buka lah sikit, ada banyak jalan. Okey? Mungkin selama ni awak jalan-jalan awak, betul jalan awak. Tapi bukan makna jalan orang lain salah. Okey? So kalau jari orang bergoyang gini, atau dia pusing-pusing, ataupun dia naik turun, biarkanlah. Semua ada dalil. Kita selalu di bawah. Bila asyhadu an la ilaha illallah kita naik. Kita dah biasa cara macam gini. Aku pula nak terai gini-gini. Janganlah terai-terai. Okey? Awak nak buat satu aja. Jangan sekejap situ, sekejap sini. Ustazah bilang 4 cara je. Aku buat nyara aku nak baca tahiyat. Dah tu kalau pusing. Jangan macam itu. Faham tak? Awak dah istiqamah satu jalan. Okey? So kita banyak cara untuk kita buat ibadah haji ni. Kita akan tengok minggu depan. So the first one A, and then the B, ada C dan sebagainya. So kalau awak buat macam gini, semua orang buat macam gini, orang lain buat lain, dia ada buat cara lain. Betul. Orang ni cara lain. Nanti kalau kita nak pergi Arafah lah, kita lagi ada peta semua. Okay? Saya akan tunjuk dengan bas-bas dia semua. Ada orang dia pergi dari Mekah, dia pergi ke Arafah. Dia tak pergi Arafah. Dari Mekah dia pergi Mina, baru pergi Arafah. Dari Arafah dia pergi Muzdalifah. Dari Muzdalifah dia pergi Mekah balik. Dari Mekah dia balik ke Mina. Lain tu. Betul. Yang biasa kita dari Mekah pergi Arafah, dari Arafah Muzdalifah, dari Muzdalifah pergi Mina, dari Mina balik Mekah. Itu satu cara. Tapi ada banyak cara. Okay? So open minded. Kalau kita tengok sana ada berlainan, masing-masing ada cara dia. Aku punya cara macam gini, aku buat. Orang ni macam ni dia buat. Okey. Tak usah kita marah-marah. Dia tu macam mana pakai macam gini-gini. Tapi kalau tadi macam saya cakap orang Indonesia, orang lelaki pakai macam perempuan, itu tak boleh lah. Itu terang-terang tak boleh. Orang lelaki tak boleh pakai yang bersimpul ni semua. Okey. Baik. So insya-Allah minggu depan ada kelas tak? Tak ke tak nak kelas? Okay. Awak tak datang, saya datang.
Okey, boleh kelas? Habis holiday je ni? Tak nak makan angin ke apa? Confirm boleh datang? InsyaAllah Jangan saya datang cuma 2-3 kerat aja. Pelajaran jalan terus. Siapa terdatang dia rugi. Sebab minggu depan kita banyak bab nak terangkan. Wallahualam. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'ana bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fahkina fahki ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'alika unsa wa dhakkar rabbi yafiqna fiqhum lima tarda qawlan fa'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atskiya ulama nahzu bi khairi wa nufa kull shar. Rabbana aslih lana kull shay'un wa aqir rabbi radha minkal 'uyun waqdi 'anna rabbana kull ad-din qabla an ta'tiyana rusul manun waghfir istiran takrum man satar waslatullah ta'sha mustafa man al-haqq da'ana wal wafa bi kitabin fihi linas shifa wala la'al kiram shurafa wala sabil masabih al-ghurar. Allahumma dina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wala tuwallina waliyan siwak wala taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. سبحانك